Bayoris, perjuangan sehat kaya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kita sangat istimewa. Bagi saya hebat ni, menggetar ni tangan saya duduk sebelah dia ni. Yang dalam rumah pun selamat datang kerana sudi join live Facebook kami pada petang ini. Alright, jadi saya kenalkan dulu tetamu kita ni namanya siapa? Iaitu Crown Director Tuan Haji Muhammad Sufian bin Haji Yusof. Betul ya Ustaz? Ya. Okay, saya lebih selesa kalau panggil Ustaz. Boleh je Ya, betul. Okay. Alright. Jadi, tanpa memasalakan, mesti ramai yang tertanya-tanya siapa yang duduk kat sebelah kiri saya sekarang ni. Okay. Jadi, Ustaz boleh perkenalkan serba sedikit untuk perkenalan diri kepada semua yang join live kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam kejayaan kepada semua ahli-ahli Bayoris dan kepada penonton yang menonton pada hari ini. Semoga anda sentiasa sehat, sukses selalu insya-Allah. Amin. Jadi saya Haji Muhammad Sufian Haji Yusof, berasal daripada Sungai Labu, Tanjung Piandang, Parit, Buntar, Perak. Saya orang Parit. Saya pun orang Perak, Parit Buntar. Parit Buntar ya? Masya Allah, sama. Kebetulan. Jadi saya masih belum berkahwin. Iya, Ustaz. Kali kedua. Allah. Dan dah punya 6 orang cahaya mata. 6 orang cahaya mata. 3 laki-laki, 3 perempuan. Alhamdulillah. Hasil perkongsian hidup bersama Haji Awal Zuraini Wan Sulaiman daripada Yan Kedah. Wah. Dan mendapat pendidikan awal di sekolah rendah kebangsaan Parit Haji Wahab. Parit juga tuan. Lepas tu dah habis sambung pengajian di sekolah menengah agama Al-Falah Parit Tok Ngah. Parit lagi. Kemudian sambung lagi pengajian ke sekolah Misbah Al-Falah Parit Panjang. Ini panjang. Kali ni panjang okey. Jadi apa khabar semua orang Parit Haji Wahab, Parit Tok Ngah, Parit Panjang. Parit Panjang ni dikenali sebagai Pondok Lanai. Jadi berpondok-pondok di sana. Seronok sangat, terkenang zaman-zaman kepondokan dulu ni. Apabila habis di situ, kemudian sambut pula pengajian ke Entrio Nasionali di luar negara, iaitu di selatan Thailand. Guru dengan tuan guru di Pondok Dala, iaitu tuan guru Baba Husin dan juga tuan guru Syekh Abdul Karim Al-Bangkoki daripada Bangkok. Kemudian berguru juga mengaji lagi di Pondok Babang Sepanjanji. Babang Sepanjang. InsyaAllah. Lebih kurang dalam 4 tahun di sana. Kemudian comeback semula ke Malaysia. Dan bermabit berpondok-pondok pula di Pondok Sik Kedah. Berguru dengan Tuan Guru Haji Saleh Haji Musa. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh. Dan merangkap, saya bukan saja belajar, dan merangkap menjadi driver. Driver Tok Guru. Jadi saya dari Tok Guru beberapa ketika. Dan kebetulan tuan-tuan nak jadi rezeki, hari tu Tok Guru kurang sihat. Dan Tok Guru kata, Pian, tolong ganti tempat aku untuk mengajar. Pada malam ni aku tak sihat. Saya pun dah terkejut Guru. Biar betul Tok Guru. Alamak. Malam ni baru nak beritahu hari ni. Kan? Tak apa Tok Guru, insyaAllah boleh. Tapi masalah dia, saya tak ada kereta aku. Dia kata, tak apa, ambil kereta aku pergi. Jadi satu yang semangat kita dapat peluang ni, walaupun ini satu cabaran, tapi saya rasa inilah satu peluang bagi aku kan untuk menyahut cabaran ni kan. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, nak jadi rezeki saya pun bawa kereta Tok Guru pergi ke Masjid Taman Selasih Kulim. Taman Selasih ni dia antara satu taman tertua di Kulim, yang terbesar di Kulim. Ramai duduk tunggu macam tu, tunggu Tok Guru. Kan? Jadi kita pun bawa kereta Tok Guru masuk tempat parking, orang pun buka pintu nak sambut Tok Guru. Tok Guru tak ada. Relax, pocik. Dia pun tanya, mana Tok Guru? Tok Guru tak main, dia kurang sihat. Lepas tu siapa nak ceramah malam ni? Saya lah ceramah. Dia pun tengok saya atas bawah atas. Betul budak ni. Betul ke tak ni kan? Dapat Alhamdulillah. Lepas solat maghrib, lepas zikir dan doa dan sebagainya,
Saya pun ambil lah duduk tempat tu guru. Masya Allah ketang ni tak sangka tuan-tuan. Tapi bobat berani. Bobat berani Bobat berani. Bobat pandai lah. Tapi Alhamdulillah sebab kita selalu follow Tok Guru, follow orang yang berjaya ni. InsyaAllah kita pun boleh. Kan? Jadi apalah sangat. Kan? Jadi pun kita pun sampaikanlah apa-apa hujah yang patut kita sampaikan. Pengajian apa, ayat-ayat apa yang patut kita canaikan pada hari itu kita sampaikan. Kan? Alhamdulillah habis saja pengajian, mereka pun bawa ke tempat makan. Ra'i Tok Guru, walaupun kita ni bukan Tok Guru, masih Tok Garu lagi. Entah masih Tok Garu. Tok Garu lagi. Tok Garu lagi. Jadi selepas tu, habis saja apa dia kuliah tu, pengajian tu, ramailah yang jatuh cinta dan jatuh hati kepada Ustaz Sufian. Begitu. Masya Allah. Lalu saya pun dipinang. Wah, di Pinang. Di Pinang oleh setiausaha masjid. Bukan Pinang ni tuan. Pinang supaya boleh mengajar di tempat tu. Jadi dia telefon Tok Guru. Alhamdulillah budak ni boleh lah. Tok Guru, driver Tok Guru ni boleh lah bagi kuliah. Cuma kami nak minta Tok Guru boleh tak driver Tok Guru ni mengajar di tempat kami ni setiap bulan. Alhamdulillah saya dapatlah satu peluang. Boleh mengajar setiap bulan. Masa tengah makan-makan tu dia pun tanya, Ustaz ada lagi tak tempat kosong? Ada lagi tak tempat kosong? Tempat kosong apa? Tempat kosong lah untuk mengajar. Banyak lah. Aku duduk pondok bukan ada buat apa, duduk jadi driver Tok Guru pergi mengajar sana sini, sini sana, sini sana. No, banyaklah tempat kosong. Kalau lagu tu alhamdulillah bagilah Ustaz. Dalam ni Ustaz kami akan setkan tempat-tempat Ustaz mengajar di sini. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, maka bermulalah kerjaya saya sebagai seorang pendakwah bebas duduk di Kulim di Taman Kenari. Apa khabar orang Taman Kenari yang menyaksikan podcast pada petang ni? Semoga anda sukses semua. Ingat saya lagi. Di Taman Kenari. Kemudian apa dia ahli pemuda di situ cari kat saya satu rumah untuk disewa di situ. Saya pun duduklah di situ. Dan juga bermulalah kerjaya saya sebagai pendakwa bebas yang bergerak bebas di kawasan Kulim, Padang Serai, Padang Baru, Sungai Petani. Siang, malam, pagi, petang, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isyak, macam-macam kuliah lah dah buat. Semua kuliah. Bebas terbang, pendakwa bebas ni. Bebas, umpama burung yang bebas terbang ke mana saja. Begitu sedikit background saya sebelum saya menceburkan diri di platform networking ini. Cukup. Mantap. Dengar ni namanya memang kena sangat dengan tajuk kita pada hari ni. Betul tak Ustaz? Ya. Daripada saya dengar tadi, daripada driver sahaja macam mana entah Allah berikan rezeki yang luas pada Ustaz. Daripada gantikan Tok Guru Ustaz sendiri. And then terus boleh jadi pendakwah bebas pada hari ni. Masya Allah. Alright. So kita pergi ke soalan seterusnya kan. Saya ni macam bila dengar Ustaz cerita macam tu, macam tadi ada sambungan pula. Daripada jadi guru, jadi pendakwa bebas kan. Ni nak dengar sikit. Macam mana Ustaz boleh ceburi masuk dalam dunia bisnes, dunia usahawan, dan macam mana boleh terjumpanya Biorish ni. Dan jatuh cinta, dan kenapa memilih Biorish sebagai platform Ustaz buat bisnes. Okey, alkisahnya bermula beginilah tuan-tuan. Semua kita nak capai kejayaan, nak bebas keuangan. Dan saya pun sebenarnya tak sangka perkara ini terjadi kepada saya sendiri. Selalu duk mengajar, balik mengajar bolehlah tuan-tuan RM50. Pendakwa bebas. Bebaslah orang nak bagi berapa pun. Kan? Dapatlah RM70. Dapatlah tempat-tempat besar sikit RM120. Lebih macam tu. Taklah jatuh miskin sangat, taklah kaya senang sangat. Cukuplah untuk kadar nak hidup kan. Cukup makan Ustaz. Masa tu saya pakai kanch. Kancil. Kalau mesti orang panggil mes. Kan? Kalau mesti orang panggil mes. Kalau pijok orang panggil pujo. Kan? Saya pakai kanch. Okey. Pangin juga lah nak pakai orang kata kenderaan yang hebat-hebat. Sebab Rasulullah pun pakai kenderaan yang hebat. Kan? Sunnah Nabi kena pakai kenderaan hebat. Jadi kita pun terangilah nak pakai kenderaan hebat dengan orang kata income yang seciput begitu mana bisa mungkin. Kan? Jadi saya pun orang kata nak jadi rezeki. Saya balik ke rumah di Sungai Labu Tanjung Pandang tu. Rumah kakak saya. Sebab rumah kakak dekat dengan rumah arwah mak. Saya ni tuan-tuan anak yatim wal piatu.
No? Saya ni daripada 7 orang adik-beradik. Okey. Anak yang ke-7 daripada 7 orang adik-beradik. Paling bongsu. Paling bongsu ceritanya. Bongsu pun boleh Ustaz. Daripada mak yang pertama. Ayah saya kahwin 2. Dan ada 2 orang lagi, abang dan kakak saya yang duduk sekarang ni di Johor Bahru. Di sana. InsyaAllah kami pun masih lagi berhubung, masih duduk dalam grup family. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dimuliakan, saya balik ke saya anak bongsu ni tuan-tuan, yang ke-7. Ayah saya ni meninggal ketika usia saya 2 tahun. Kecil lagi Ustaz. Balik haji lebih kurang dalam 1 tahun. Adalah gambar dia dukung saya masa kecil tu. Okey. Alhamdulillah, kenangan. 2 tahun. Tak apalah, ada kenangan tengok gambar ayah ni. Tumpah hadiah daripada kita pun. No? Kemudian usia 11 tahun, ibu pula meninggal dunia. Abang-abang pada masa tu kakak-kakak baru mendirikan rumah tangga. Jadi tak mau kacau lah mereka ni. Duduk pula jauh-jauh, duduk Kuala Lumpur di mana hala tu. Kan? Jadi saya kata lebih senang saya duduk dengan kakak lah sebab dekat dengan rumah arwah mak. Kebetulan pula kakak saya ni pula, tuan-tuan, tidak ada suami. Pelihara 5 orang anak. 4 lelaki, 1 perempuan. Ganas-ganas semua tuan-tuan. Termasuk Ustaz tak? Termasuklah saya sekarang. Termasuk. Jadi 5 orang. Termasuk juga. Jadi hiduplah dalam keadaan seberapa apa yang ada. Kan? Okey. Jadi tuan-tuan haji mulakan sekalian, saya pun balik rumah kakak saya. Guys, kakak saya itulah macam ibu saya sebab bila saya lebih kecil lagi. Anak saudara saya yang sebaya dengan saya sendiri. Ustaz Abdul Malik, dia pun ambil lah satu panda produk susu. Dia buat masuk lah kereta saya. Dia panggil saya, "Cuk, aku tak pergi jual, tapi aku dah buka stokis. Hang tolong jual sat produk aku ni." Tapi sebab dia kata susu ni memang powerful betul. Orang yang makan kesannya cepat. Badan rasa ringan, lawas, perak, kencing apa semua. Kan? Jadi hang tolong jual sat kat aku. Jadi bermula daripada situlah tuan-tuan, saya mau tak mau barang dah masuk dalam kereta. Kan? Tak apalah, di atas platform yang ada memudahkan saya menceritakan tentang khasiat susu ni. Jadi saya dah ada market. Saya pergi ke surau, ke masjid, dah ready market, tunggu dah 50 orang, 70 orang, 100 orang. Jadi sebelum habis saja kuliah, 20 minit lagi, 15 minit nak habis. Jadi saya mengajak semua hadirin, semua tetamu yang hadir, dev-dev yang ada, supaya belilah produk ni, buat amalan. Kita mengaji banyak-banyak, tak beramai pun tak guna. Jadi kita kena hidupkan amalan sunnah. Di antara amalan sunnah ialah minum susu sebelum tidur. Ini cara saya nak tarik audience, nak tarik supaya pada hadirin untuk beli produk susu tu. Tak banyak pun RM10 ya, RM10. Sebab RM10 dia mudah jual. 4 sachet RM10. Tuan-tuan belilah sebab saya dah test kepada anak saya yang tak lalu makan, yang nak makan lari rata. Jadi hyper terus. Lepas tu dia tak nak makan, dia suka makan ringan. Lepas tu dia cepat penat, lelah. Okey, faham. Dan apabila dia minum susu tu, dia jadi lalu makan. Balik rumah dia kata dia nak makan. Mak dia pun terkejut. Biar betul. Kesan. Jadi saya cerita testimoni yang berlaku kat atas anak saya, kesan daripada amalan susu. Kan alhamdulillah meletup jualan. Masya Allah. Barakallah. Saya jual pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga saya dapat income pada bulan ketiga. Dulu tuan-tuan, dia multi level ni dia tak ada plan binary tau. Dia plan 12 cari 12. 12 kaki tau, 12 kaki. Sebab tu kalau kena kencing manis 2 kaki, ada lagi 10 kaki tuan. Alamak. Hebatnya plan dulu. Susah, memang susah. Tapi itulah yang boleh kita buat. Mudah yang nak cari orang pun. Sebab perkara susah, kalau kita jadikan dia mudah, dia tak jadi mudah. Jadi tuan-tuan, saya tak tahu plan apa semua. Yang saya tahu saya jual produk. Jual punya. Berkata-kata habis. Last sekali, bulan ketiga sejarah dalam hidup saya tuan-tuan. Bulan ketiga saya dapat income RM20,300. Masya Allah. RM23,000. Saya pegang cek tau. Saya kata betul ke ni cek ni? Takkan banyak macam ni. Masa tu menggeletar tak tengok Ustaz? Masya Allah. Ya Allah. Rasa nak menangis pun ada. Rasa nak lompat pun ada. Kan? Jadi saya ambil cek tu, saya bagi balik dekat saya punya toke. Toke duduk dia Ustaz ya. Saya kata tuan, ambil balik cek ni. Nah, saya tambah lagi 7,000. Saya nak buka stokis daerah. Wow. Stokis dulu tuan-tuan. Nak buat masa stokis dulu, kena modal 30,000. Tuan-tuan, di sini saya dah tengok masa stokis 6,000. 6,000 je pun. Jauh beza Ustaz. Sebab tu saya boleh tengok plan dia 6,000 untuk masa stokis.
saya tak teragak-agak upgrade ketiga-tiga akaun saya menjadi T4. Masya Sebab itu ada kita besar pun di Bayoris ni. Bayoris lebih mudah 100 kali ganda lebih mudah daripada platform yang saya buat dulu ni. Dia tuan-tuan begitulah saya pun dah bermula. Alhamdulillah tuan-tuan sangat luar biasa perubahan begitu drastik apabila saya menyertai platform networking ini. Bermulalah kehidupan saya berubah tuan-tuan. Berubah 360 darjah. Ini luar biasanya berbisnes secara network ni. Sebab tu saya seru pada semua teman-teman rakan-rakan, belajarlah bisnes ini. Tak perlu sijil yang tinggi, tak perlu orang kata hebat pandai bercakap. Jika anda mau, di situ ada kejayaannya. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah, berpuluh ribu dapat. Tapi dulu nak buka center daerah ni, dia kena ada rumah kedai. Dia kena ada buat meeting setiap minggu. Ini prasyarat dia. Tapi di sini tak payah nak buat tak mau buat pun tak apa. Lebih mudah lagi tuan-tuan. Dah ada tapak sendiri. Ya, betul. Jadi tuan-tuan lepas tu bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam saya dah mula berubah. Teringin sangat dulu nak pakai Mercedes, dah boleh pakai Mercedes E250 tuan-tuan. Jaku naik Mercedes ni tuan-tuan. 3 bulan tak hilang tuan-tuan. Duk perut jaku duk naik Mercedes ni. Masya Allah. Ada sampai-sampai apa di surau-surau ni. Ustaz tahu tak dalam banyak-banyak ustaz duk mengajar. Ustaz seorang saya pakai Mercedes mengajar tentang kami. Sampai tahapnya lagu tu. Alhamdulillah dah rasa dah nikmat. Kan? Jadi bulan ke-9, ke-10, ke-11, ke-9 saya beli satu rumah di Kulim. Rumah semidi. Corner lot. Hampir dengan full hotel. Saya beli rumah tu rasanya dulu tak rasa mampu nak beli rumah ni ratus ribu ni. Kan? Buat renovation saja 200,000. Siap ada kolam renang lagi. Tapi macam tu lah tuan-tuan. Dah ada duit. Tapi kalau nak dapat rumah tu pun sejarahnya panjang. 5 bank reject saya tuan-tuan. 5 bank reject. Sebab tak ada income tax. Nego baru 9 bulan. Income tax tak ada lagi. Bank tak terima tuan-tuan. Nasib baiklah bank ada satu bank tu. Dia terima tapi kena bayar 20% cash. Jadi Alhamdulillah kita pun ada duit. Pasal tu bolehlah bayar. Itulah rezeki. Rezeki berada di platform Bayoris dan juga rezeki daripada anak-anak yang dah lahir membawa rezeki dan tuah kepada bapa dia. Masya Allah. Begitulah tuan. Dia sebuah ringkas saya terlibat di dalam network. Kemudian tak lama rupa-rupanya tuan-tuan. Baru saya tahu, saya ingat dia panas sehingga petang. Rupanya ribut di tengah hari. Tengah hari wah. Hujan di tengah hari. Kan? Leader-leader besar melihat ini satu peluang besar tau. Dia tengok leader peluang besar. Depa bakal masuk, leader-leader besar ni masuk. Depa beli banyak-banyak supaya dapat pangkat diamond. 50%. Kemudian depa jual murah-murah. Depa merosakkan market. Nampak. Itu punca kejatuhan dia, tuan-tuan. Nampak. Sedih sangat kita ni jujur, amanah, apa sidik, tak beli fatana. Depa masuk terbalik ke tanah. Jahanam semua. Kan? Jadi itulah pengajaran saya. Tak lama di situ walaupun 3-4 tahun tapi banyak juga kejayaan dicapai dalam platform tersebut. Jadi saya pun tercari-cari 7 company dalam bahagian produk, 5 company dalam bahagian investment. Semuanya berakhir menuju ke Laut Cina Selatan, ke Lautan Hindi dan Atlantik. Semua masuk dalam tu. Semua masuk dalam laut. Tak boleh nak pergi tuan-tuan. Dan akhirnya pada akhir tahun 2019. Pada 30 hari bulan 12 2019, upline saya Tuan Rashidi, Cik Rashidi daripada Salak Tinggi. Apa khabar Tuan Rashidi? Ada tak Tuan Rashidi dan mi? Dia ni tak kecil berhenti duk bagi info kat saya. Baru buat je produk Halpas, tak jalan pun. Mai pula produk hal baru. Apa pula Abang Sidi ni? Gula O. Special tau. Gula O ni saya tak tahulah nak jadi lagu mana. Saya dapat tu kan rasa macam ada touching tau, ada touching. Ni mungkin nak menjadi kot. Sebab banyak dah tak menjadi ni. Yang ni saya pun viral kan. WhatsApp. Tak ada, di antaranya saya WhatsApp tu ialah video berkenaan tentang bahaya gula tu. Bahaya gula pasir. Bahaya gula pasir tu ada satu seorang ustaz dan juga ada keratan dari persedutan ucapan Dr. Muhaya, kan, Dr. Norman dan beberapa orang tu. Kan ustaz tu saya tengok video tu menggetarkan, menakutkan saya tuan-tuan. Videonya menakutkan saya. Video tu dia kata, semua doktor di seluruh dunia
Islam ke, bukan Islam ke, menyatakan bahawasanya gula pasir adalah racun, adalah bapa pada segala bapa, kepala bapa. Yang kepala bapa tu saya tambah. Kepala bapa segala penyakit yang ada. Tengok ustaz ni, ekstrimnya dia ni. Penuh emosinya dia ni cakap lagu tu. Nampak. Jadi dia benar-benar mentouchingkan saya, tuan-tuan. Lepas tu datanglah slot daripada Dr. Mahaya. Dia kata, gula kalau naik di kepala, dia akan membutakan mata. Gula akan turun di bawah, dia akan menyebabkan jantung kita terhenti. Bahaya lu. Rosak jantung, saluran jantung. Gula kalau turun di bawah pada perut, yang tu jahanam. Pusaka tu Adam tu jahanam, tuan-tuan. Dah lah pusaka tu tak ada di kedai sepepat, tuan-tuan. Kena pelihara tak ada ya. Kan? Sebab virus kenciman ni merosakkan seluruh organ dalam batang kita. Turun di kaki, potong kaki. Jadi maknanya dia bahaya sangat gula pasir. Apabila saya tengok benda ni mudarat, kan, dan ada benda yang manfaat, gula O ni, zero calorie ni, kan. Jadi saya kata ini peluang terbaik bagi aku. Sebab kalau satu-satu produk boleh menakutkan orang, dan kita tunjuk pula produk yang terbaik sebagai ganti, ini boleh buat duit. Tuan-tuan, ni tangan saya terus mewasap-wasap pada seluruh kawan-kawan, teman-teman. Saya hello kakak, ambil peluang ni cepat. Abang, ambil peluang ni cepat. Hasil daripada kegemparan ini, yang gegar 10.10 pada skala hektar ni, gegaran kuat ni. Boleh menentukan segala-galanya. Saya dapat dalam masa 2 hari, 2 malam tu, saya dapat 10 orang ahli. Dan 7 daripadanya bank in duit siap-siap. Wah. Tuan-tuan tahu? Alhamdulillah. Saya pun tak masuk ahli lagi. Saya pun tak tahu gula O lagu mana. Nak rasa pun tak lagi. Sentuh pun tak lagi. Maksudnya promote dulu lah ni. Baru duk wamak-wamak ya baru. Wamak dulu. Kan? Tak kenal lagi gula. Tak rasa lagi gula. Tak pegang. Tak sentuh lagi gula ni pun. Okey. Kan? Saya hanya gatai tangan duk viralkan benda ni. No? Jadi rezeki, tuan-tuan, 10 orang bagi nama, 7 orang bank in duit. Jadi pada 31 hari bulan 12 2019, saya ajak semua teman-teman rakan-rakan yang boleh saya bawa pada hari itu 6 orang. Jom kita pergi ke HQ. Antara hidup dengan mati. Jom ikut aku. Sama-sama berjuang. Semua aku support. Jom, ni dah ada duit ni. Kan? Jadi saya mai ke HQ. Saya mai ke HQ, dah sampai pun dah malam. Dia kata dah tutup dah. Besok baru boleh jumpa token. 1 hari bulan 1 saya sampai di sini. 1 bulan 1 2020. 2020. Hari tu hari tahun baru, maklum oi. Tahun baru, Kelang tutup. Agak kami mai time Kelang tutup, masya-Allah silap langkah lah pula aku ni. Awak datang Kelang tutup. Tengah tu dia lah, kita tahu nak mai kan. Tapi tak apa, yang special ni tuan-tuan, CEO kita Tuan Haji Ishak Basiran kata, ahlan wa sahlan, mai ampun mai jauh. Kan, mai lah jumpa. Allah ada rezeki. Kelang tutup, office tutup, orang tak kerja, tapi CEO layan kami macam putera diraja. Masya Allah. Itu yang saya jatuh hati tu. No? Kami pun malam tu, leader saya baru hegeh nak kiin nama saya. Masa tu nak kiin nama macam nak mampus. Dengan alamat lah, dengan email lah, dengan pewaris lah, dengan nombor telefon lah, dengan nombor IC. Apa ni banyak cengkadak sangat ni. Nak register ahli pun berjam, tuan-tuan. Kan? Saya kata yang ni masalah ni. Kan? Lapar lah, tak apalah. Esok kita jumpa token. Esok sesudah subuh, pukul 9 tau. Pukul 9 pagi. Token telefon, mai makan. Kita pun makanlah di kedai makan. Jumpa token barulah saya jumpa dengan Tuan Haji Ishak Basiran. Dia pun tengok saya pun tengok dia. Alhamdulillah. Saya dah jatuh hati dah dengan dia ni. Kan? Nampak bagus ni token ni. Kan? Dia kata pun masa makan, dia cerita kat kami kalau nak masuk buat bisnes, ambil daripada duit yang bersih. Duit yang bersih, yang dah dikeluarkan zakat. Jangan ambil daripada duit judi, duit riba, duit sakau. Duit curi-curi ni tak mau. Sebab kita nak mulakan bisnes dengan duit yang halal. Yang baik. Sebab ni nak jadi darah daging kita ni. Keberkatan. Tak apa, package kecil pun tak apa, nanti dia boleh upgrade. Ya, betul. Dia cakap lagu tu saya dah touching dah. Wah. Aku nak ni. Lepas tu, tengah dia makan-makan ni, dia pula dengan penuh seronok, dia pun dengan penuh yakin cerita kepada kami, 2-3 orang ni. Dia kata, kita dalam bisnes ni macam perang. Umpama berperang, di medan perang. Dia pun kisahkan kepada saya, kisah Tariq bin Ziyad.
Tariq bin Ziyad ni dalam peperangan nak buka kota Sepanyol, dia pakang semua kapal-kapal perang lah. Ini satu pembaziran besar. Kalau kita pegang balik dah, apalah nak buka kapal besar-besar ni, ribu orang ni, tentera kan. Bakar kapal. Lepas tu dia berdiri di atas batu karang tu, yang digelar sebagai Jabal Tariq tu. Dia pun ceramah bagi tahu kepada bala tentera dia, kita tidak ada lagi jalan pulang, jalan balik tak ada. Hanya ada dua di depan kita. Sama ada menang bersama Islam ataupun mati sebagai syahid. Tidak ada jalan ketiga untuk lari patah balik. Sebab tu dibakar kapal. Ini dalam sejarah diceritakan tuan. Semangat Tariq bin Ziyad ini patut ada pada setiap leader-leader dan pejuang-pejuang di Bayoris. Tidak ada lagi nyambut untuk kita comeback semula ke belakang, melainkan menang ataupun mati kerananya. Mati kerana dia syahid. InsyaAllah tuan-tuan, kalau semangat perang tu ada dalam diri kita untuk berperang di medan ekonomi yang macam ni, insyaAllah kita boleh capai kejayaan dengan gemilang. Begitulah kisah dia. Saya tertarik dan saya pun register pada 1 2020. Wah, cantik tarikh dia. Cantik, no? Dan saya belajar sendiri tuan-tuan. Lepas habis sembang di kedai, masuk ke office, CEO sendiri buat bulat. Dia sendiri, kami duduk tengok, tak ada ke pembantu dia, PA dia ke? Kan masa tu pun pada Hasanah pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Bagus kan kerja. Jadi tak ada ke pembantu dia sendiri cerita. Kami dapat ilmu ni direct daripada tok guru kami. Dia cerita sendiri. Dia bukan rahsia. Macam mana nak dapat pendapatan berlipat ganda. Dia kata kalau kamu betul-betul bersungguh, jangan buka 1 akaun. Buka 3 akaun siap-siap. Parking dulu pun tak apa. Wah. Freeze-kan dia. Biar dia crash dulu pun tak apa akaun kedua ketiga ni. Nanti akan datang, kamu akan lihat akaun kedua ketiga akan membikinkan bonus yang besar untuk kamu. Dan keturunan kamu. Keturunan ni sebenarnya. Jadi saya tengok hari tu malam tu, saya register package 400. 400 ringgit. Jadi apabila saya tengok cara CEO duk closing ni, yang elok dia masa tu package paling besar D3. D3 betul. Masa D3 lagi. RM3,000 ya. Dia kata kalau package ni kick in pun dapat duit, tolong kick in order untuk orang lain di luar, bukan grup kita pun dapat duit. Saya tengok, lagi untung ni. Yalah. Tak boleh jadi. Jadi hari tu juga tuan-tuan, sebelum malam menjelma, saya upgrade terus package D3. Stokis. Tu alhamdulillah. Jadi dah ada package D3, kemudian saya pun register lah seorang stokis di bawah saya daripada Perlis dan 6 orang lagi ahli yang lain. Hari pertama saya dapat bonus RM1,350. Hari pertama. Dah beribu. Alhamdulillah. Jadi saya withdraw terus. Terus withdraw Ustaz. Lepas tu saya panggil member, hantar tolong rakam Ustaz. Hari pertama masuk, hari pertama belajar key in, hari pertama aku dapat bonus 1,300, aku nak withdraw 1,000 dulu sebagai bekal untuk balik semula ke Kedah ni. Kan? Jadi tuan-tuan, dah buat video yang tu saya pun viral, tu viral. Woi, apa tunggu apa lagi? Terkejut saya aku masuk dah 1,000 lebih. Semangat sangat ni, seronok sangat, happy sangat, tak bisa-bisa dapat peluang hebatnya macam ni. Jadi bermula daripada situlah tuan-tuan. Tak berhenti siang malam pagi petang, saya susun grup saya viralkan benda ni, saya ajar kepada ahli-ahli grup, kamu pun kena selamatkan ummah, jadikan bisnes ini sebagai perjuangan kita, selamatkan ummah daripada fitnah gula putih, selamatkan umat daripada skim-skim yang menyebabkan kita terjebak dalam perjalanan ini. Terbaik Ustaz, meremang bulu saya ni Ustaz. Allah. Okey, jadi minum dulu Ustaz. Okey. Jadi kita sambung, bila dengar ni sendiri, kita dengar sendiri ya, nampak tak masa tu masa hari cuti, betul? Hari cuti CEO kita sendiri yang ajar Ustaz datang. Maksudnya kat sini nampak dari segi kepercayaan Bayoris ni, CEO sendiri yang turun ajar dia punya ahli-ahli dia. Okey, tu yang buat jatuh cinta tu. Ya. Okey. Jadi nampak kat situ bila dengar Ustaz punya cerita ni, kita punya tajuk ni sebenarnya bagaimana mengubah cabaran menjadi peluang. Okey. Jadi, daripada tajuk ni, apa pandangan Ustaz berdasarkan kita punya tajuk pada hari ini? Ya. Jadi tuan-tuan, boleh ke kita nak jadikan cabaran menjadi sebuah peluang?
Okey. Tuan-tuan, kita ni duduk di posisi mana-mana pun. Semua adanya cabaran dan halangan yang terpaksa kita tempuh. Kita dulu di sekolah, ada ujian awal tahun, ada ujian pertengahan tahun, ada ujian akhir tahun. Kena uji saja, tuan-tuan. Tujuan dia untuk apa ujian-ujian ni? Untuk memantapkan ilmu kita. Untuk melihat ke mana kefahaman kita di dalam pelajaran kita. Betul. Sebab itulah diuji. Kan? Barulah kita lepas ujian tu, kan, dapat keputusan, baru kita tahu kita ni berjaya ataupun tidak, lulus ataupun tidak. Betul. Ujian itu sebenarnya adalah untuk bagi kita menjadi hebat. Bukan untuk mendownkan kita, membenam kita, menjahanamkan kita. Jadi kita jadikan ujian-ujian, halangan-halangan yang datang tu sebagai, orang kata, untuk kita cipta kejayaan yang lebih luar biasa. Dari ujian tu, dia dapat cekarkan hati kita. Ustaz. Betul, bukan, betul. ya mungkin kita pernah rasa sakitnya ujian tu sampai meleleh air mata. Tapi disebabkan lelehnya air mata tu adalah penguat kita untuk teruskan berjuang. Betul. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik kesusahan tu, dia ada kesenangan. Nak senang ni kena susah dulu, tuan-tuan. Mana ada dalam dunia seorang makhluk yang lahir ke dunia, dia senang. Terus. Dia lahir saja dah kayau dah. Kau dah kayau dah. Macam kucing je, Ustaz. Kan? Dah susah dah mula-mula. Kan? Siapa lahir ke dunia. Dan dia nak berjaya dalam mana-mana bidang, dia susah dulu. Kalau kita baca sejarah CEO kita dalam buku tu kan. Betul. Macam mana dia bermula dengan modal RM2,600. Kita baca kisah dia pun rasa nak sebab. RM2,600. Kan bermula dia punya bisnes, dia kata hari-hari call. Seminggu sampai 5-6 kali call. Call apa dah yang Jepun tu. Dia punya elektronik tu elektronik tu. Kan. Last sekali apa dia Tokyo Jepun ni sedia untuk jadikan dia sebagai founder kepada barang elektrik tadi. Pembekal. Sebab usaha dia bersungguh. Jepun ni berkenan dekat dia sebab dia bersungguh nak projek tu. Baru dia dapat. Lepas tu dia buat projek tu, tuan-tuan. Lepas tu dia cloud. Gagal juga, tuan-tuan. Terpaksa tutup. Kan? Lepas tu dia buat apa lagi? Dia buat jus. Yes. 40 jenis jus. Dia edarkan ke seluruh punya negara. Sampai luar negara. Desaku waktu tu. Ya. Yang mana saya dengar daripada pencerahan daripada CEO. Aku keluar gelap. Aku balik gelap. Aku keluar awal pagi. Aku balik larut malam. Aku keluar gelap. Aku balik gelap. Dengan aku gelap. Dia bagi tahu. Saya mesti ingat kata-kata CEO kita. Susahnya dalam trading. Kalau nak sampai hebatnya macam ni CEO kita, dia beberapa kali gagal. Tapi yang special, setiap kegagalan dia bangkit buat perubahan. Gagal lagi, bangkit buat perubahan. Gagal lagi, bangkit buat perubahan. Ini yang kita nak. Okay, never give up. Never surrender. Never stop. Membujur lalu, melintang tukang. Melintang patah. Ini semangatnya selalu diutarakan, dicanangkan oleh CEO kita. Sebab tu kita baca kisah macam mana kejayaan orang yang boleh berjaya ni, baru kita tahu. Sebelum dia berjaya, tungging puyung dulu, tuan-tuan. Sebab tu kita pun di sini, alhamdulillah dapat peluang terbaik. Orang lain bersusah-susah nak lahirkan bisnes Bioris ni. Betul. Sebelum Bioris dia bio asli. Betul. Orang asli dulu. Sebelum tu bio asli dulu. Punyalah susah. Dengan plan ni entah apa-apa. 6 cari 6, 6 cari 6, 6 cari 6, 6 jahanam punya level. Tak ada pairing-pairing. Pairing-pairing pun tak ada dulu. Produk gula pun tak ada dulu. Saya kalau hidup zaman dulu pun mungkin saya tak masuk. Kan? Sebab tak ada produk yang killer pun. Sekadar minyak je pun. Kan? Tapi tuan-tuan, untungnya zaman sekarang, plan telah diubah, di-upgrade. Sampai satu kaki pun dapat duit. 2 kaki lagi banyak duit. Infinity. Beri tepukan sikit. Wah. 2 kaki dapat duit. Sampai ke liang lahat. Tuan-tuan. Lepas tu, tak ada kaki pun dapat duit. Ini plan yang cukup mudah untuk kita. Dan produk bertambah. Dan lahirlah Gula O. Pada masa 2019. Dan saya pun berkenan sebab Gula O. Bukan sebab produk lain. Saya pipi masuk dalam office, tengok Allahumma salli Muhammad, tengok banyak produk lain lagi. Ya. Saya kata wow, banyaknya produk lain lagi.
Dan ini menambahkan lagi keyakinan kami untuk bangkit berjuang berhabis-habisan. Kali ini kita cipta pendapatan luar biasa. Kita sakau pula. Kita buat sungguh-sungguh. Bukan saka, Ustaz. Menjadi seorang jutawan. Oh. Begitu. Baik, Ustaz. Okey, kita sambung lagi kita punya perbincangan ni. Kita punya perkongsian ni. Okey, kita rehat. Kita minum-minum dulu, Ustaz. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Biorich. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Biorich 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Alhamdulillah, kembali kita. Okey, Ustaz. Ni dah rehat ni. Tambah energi lagi untuk seterusnya ni. Alright. So, kita nampak kat sini energi yang bawa daripada Ustaz Sufian ni. Dengan saya boleh rasa dia punya energi tau. Jadi, saya nak dengar sendiri daripada Ustaz lah. Orang kata, kuatnya seorang leader tu seiring dengan apa yang dibuat dan tindakan dia. Betul tak, Ustaz? Okay, jadi persoalan kat sini kan, seorang leader tu nak jadikan pasukan dia seorang yang kuat, berjaya bersama-sama, bukan hanya cakap tinggal je, dah kongsi tinggal je. Jadi saya dengar sendiri daripada Ustaz, macam mana Ustaz naikkan semangat, kekuatan dalam tim Ustaz sendiri. Okey. Baik. Jadi setiap kita yang ada downline, kita adalah leader. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan disoalkan, dia akan ditanya. Tanggungjawab kita yang membawa ahli-ahli kita. Jadi kita nak sangat ahli kita yang menyertai kita, yang ikut kita berjaya cipta pendapatan luar biasa. Ini harapan. Setiap leader dia harapan dalam lagu tu. Kalau guru dia harap anak murid dia ni berjaya dapat 10A, dapat 15A, lebih kurang macam tu. Kami bagi leader memang mengharap sangat lahirnya usahawan-usahawan yang income 5 angka, 6 angka setiap bulan. Wow, Ustaz tak main 3 angka terus 5, 6 angka. Alhamdulillah. Kalau berjaya di bawah bermakna di atas itu auto berjaya, tuan. Betul. Ini yang specialnya kerja di dalam network. Ini kelebihan. Lain kalau kita kerja secara biasa. Betul. Yang tidak ada networking. No? Kerja sendiri-sendiri. Saya yakin orang yang buka restoran tak akan doakan untuk pekerja dia berjaya boleh buka restoran. Confirm tak doa banyak. Ya Allah, jadikanlah pencuci pinggan aku berjaya macam aku, boleh buka restoran macam aku. Kalau dia berjaya buka restoran, dia buka restoran depan tokai dia. Mampus kedai aku dia kata. Betul tak? Okey. Begitulah juga tuan-tuan. Ada pun kita tuan-tuan di platform networking ini, kita rasa terpanggil nak mendoakan anak buah kita. Ya Allah, berikanlah dia ni berjaya. Berikanlah sipulan-sipulan ni berjaya. Kaya di platform Biorich. Jadikanlah dia usahawan yang bertaraf jutawan. Kalau dia punya plan, kalau kiri ni ada jutawan 3-4 orang, kanan ni ada jutawan lagi 7-8 orang. Tuan-tuan, di atas kita tak doa untuk kita pun, auto kita dah jadi jutawan. Betul. Di kiri kaya, di kanan kaya, kita auto seri kaya. Ini kita tahu.
Jutawan terus. Jutawan terus. Sebab tu kita tak rasa kekok untuk doakan kepada ahli-ahli guru kita. Sebab tu leader-leader, tolong doakan untuk guru-guru anda. Dan apabila ada ahli yang masuk, maka bersyukurlah. Bantulah dia. Tunjuklah jalan. Masukkan add dia masuk dalam grup. Dan bagikan ucapan selamat datang ke dalam grup usahawan jutawan Bioris. Kata Alwan yang semangat. Lepas tu yang kawan-kawan hak lain-lain janganlah buat pekak. Like lah angkat tangan ya tahniah. Bagi sokongan. Share. Free pun. Bukan kena duit. Kita sokong orang bagi tahniah kepada orang, syukur dengan Allah Ta'ala akan tambah rezeki tu. Okey. Jadi kita nak macam tu. Kombinasi kita dalam grup sentiasa bantu, membantu, support, menyapot. Barulah kita boleh menjadi seorang usahawan yang hebat. Tu di antara dia. Okey, ni dengar sendiri kan. Dengar sini ya, seorang leader tu akan dipertanggungjawabkan ataupun dipertanyakan atas tanggungjawab yang dilakukan. Macam Ustaz cakap tadi lah kan. Jadi, ingat jadi seorang leader ni senang ke? Tak sebenarnya ya. Dia ada tanggungjawab dia sendiri. Bila dia dah bawa orang tu, didiklah dia. Bimbinglah dia sehingga sama-sama berjaya. Betul. Right. Jadi, seterusnya kan, kita ni orang kata seorang yang leader, nak jadi seorang usahawan ni, kadang-kadang orang cakap kena pandai bercakap, kan? Kena pandai bercakap ataupun bila pandai bercakap tu baru kita boleh dapat tarik minat pelanggan. Okey, jadi kat sini nak kata seorang leader tu perlu pandai bercakap ataupun just tindakan, tapi pandai bercakap tu adalah satu yang bonus untuk diri dia. Jadi apa pandangan Ustaz mengenai statement ni? Jadi tuan-tuan, pandai bercakap ini satu bonus lah. Ada satu extra untuk dia. Dia pandai bercakap. Kebanyakan orang ni memang suka tengok orang pandai cakap. Kan? Jadi dia kata kalau macam ni boleh jadi leader aku. Jadi bagi orang yang tak pandai cakap, jangan rasa rendah diri, tak boleh buat bisnes ni. Sebab bisnes ni sebenarnya tak perlu pandai cakap pun. Kan orang bisu pun boleh buat duit di sini. Orang pekak pun boleh buat duit di sini tuan-tuan. Orang OKU pun boleh buat duit di sini. Sebab zaman sekarang, zaman WhatsApp, zaman internet, zaman mudah untuk sampaikan kita punya maklumat. Ya, pelbagai platform social media yang kita ada sekarang. Langit tanpa sepadan. Jadi tuan-tuan, kita boleh viralkan saja. Saya dulunya dapat ahli ramai tu, mula-mula tu. Dalam keadaan tak kena gula boleh dapat ahli tuan-tuan. Sebab apa? Viralkan saja video tu. Sebab tu saya bagi video. Jangan duduk bagi terperam dalam grup tu. Tolonglah WhatsApp pada downline anda, prospek anda downline anda bagi. Tolong viralkan benda tu. Kan? Jadi apabila ramai yang viralkan benda tu, orang akan dapat info. Oh, yang cakap ni profesor, yang cakap ni doktor, yang cakap ni orang-orang hebat dalam bahagian nutrition. Mereka pakar dalam bahagian pemakanan. Mereka tengok dah masuk TV Hijrah dah masuk Borak Kopi Tiam dah macam-macam testimoni yang ada. Kan? Jadi tuan-tuan, adakah perlu kita cakap banyak? Tak perlu pun, hanya hantar video. Kan? Tuan-tuan akan dapat ahli yang ikhlas untuk mendapat peluang di sini. Jangan cipta alasan, sebab alasan menyebabkan kita ketinggalan. Betul. Kan? Kita boleh berjaya walaupun tak pandai cakap, tapi yang penting bekerja itu lebih diperlukan. Tindakan itu lebih daripada tindakan bercakap. Bercakap ni hanya sebagai extra bonus sahaja untuk bagi orang yang pandai cakap. Yang tak pandai cakap pun dapat duit dia pandai cakap tuan-tuan. Mula-mula dia kata tak lagi cakap, saja cakap. Tapi cakap reti tau. Tapi apabila tengok bonus dah masuk, badan pun dah sihat, dia auto dia pandai cakap. Tiba-tiba pandai bercakap. Pastikan anda masuk package yang besar, dapat bonus yang besar. Confirm yang tak pandai cakap akan jadi pandai cakap, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Right, so itu kita dengar sendiri daripada Ustaz cakap ke sini, tindakan tu yang sebenarnya patut kita lakukan daripada kita bercakap. Sebabnya bercakap ni, yang pandai bercakap ni adalah satu bonus. Okey, macam sekarang ni kan. Kita tengok sini daripada Ustaz cakap sebenarnya driver saja. Mungkin daripada driver tu pendiam ke macam mana, tapi bila ada dua hala dari situ Ustaz praktis dan jadi pendakwa bebas sekarang ni. Nampak tak kat situ tindakan diperlukan dalam buat bisnes. Alright. So, untuk seterusnya kan, saya nak dengar sendiri daripada tips, macam mana Ustaz buat macam pendekatan kepada untuk tarik minat pelanggan. Mungkin dari segi emosi atau fakta, mungkin boleh tarik minat tu dengan menarik minat dengan package DX sekarang ni kita perkenalkan sekarang ni kan, yang RM10 tu. Okey Ustaz, macam mana Ustaz?
Ya, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, cara kita nak yakinkan orang dengan emosi, kan, dengan fakta, Ya, kan, betul. yang ni yang diperlukan sangat. Kita nak cerita ke orang, cerita penuh emosi tuan-tuan. Baru orang nampak kesungguhan kita bercerita. Dan kita datangkan pula fakta-fakta yang menyokong kata-kata kita ni. Betul. Kan, mungkin kita ni mereka tak percaya sebab kita bukan doktor, kita bukan pakar. Tapi kita tunjuk fakta daripada kajian daripada doktor-doktor yang bertaraf dunia. Gula ni adalah racun yang membunuh organ manusia. Setiap 20 minit potong satu Uish. kaki. Setiap 20 minit. 20 minit. No? Setiap 2 minit di seluruh dunia. 2 minit potong satu kaki. 2 minit potong satu kaki. Kan? Okay. Jadi ini di antara fakta. Kemudian kita ambil fakta kajian KKM pada tahun 2020. Kan? Bagaimana di Malaysia saja lebih daripada 20% InsyaAllah. daripada rakyat Malaysia yang terlibat dengan kencing manis, virus kencing manis yang menakutkan ini. Wash. Diabetes, tuan-tuan. Tu Tuan-tuan rakyat bayangkan, Malaysia lagi tu, belum lagi. Yang 20% lain. ni bukan sikit tau. Betul. 20% daripada 25 juta rakyat Malaysia, lebih kurang dalam 500,000 yang menderita melarat dengan penyakit kencing manis. Kencing manis. Oh. Dan dia kena sekali tuan-tuan kencing manis. Tuan-tuan tidak ada daya dan upaya. Letih selalu, penat selalu, jalan sikit. Ya. Agak potong kaki tak boleh dapat, tidak kakinya berkhidmat memudahkan kita jalan ke sana ke sini. Betul. Ke sini ke sana, tiba-tiba terhencot-hencot. Lantaran sikap kita mengabaikan amanah diri kita untuk dijaga dengan baik. Kita hentam kromo, makan suka hati, tak peduli nasihat orang-orang pakar, tak peduli nasihat orang-orang yang cerdik pandai, bubuh ikut dan makan tanpa pantang, akhirnya terlentang. Sakit, meraung, rosak buah pinggang, kena gout, kena stroke dan sebagainya. Kalau kamu susah diri sendiri, tapi yang lebih susah, menyusahkan anak-anak pinak, menyusahkan isteri, menyusahkan rakan-rakan teman-teman yang lain. Kalau kamu nak susah, pergi, tak kisahlah susah dari kamu. Tapi menyusahkan orang lain. Anak nak kerja tak boleh, nak kena bawa ayah pergi dialisis. Nak kena jaga. Kesianlah anak ni dah pergi tak kerja, duk jaga ayah. Betul. Simpanan ayah ratusan ribu lah kali, hangus begitu saja. Sebab tak jaga amanah. Diri kita ni amanah tuan-tuan. Kita kena makan benda yang baik. Sebab tu di dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei sekalian manusia, Tuhan Maha Pengemurah, Maha Pengasih sayang. Dia tak kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan. Dia tak kata lagu tu. Wahai orang beriman, makanlah, minumlah atas muka bumi ni yang halal dan yang baik. Tapi tak, Tuhan lafazkan, ya ayyuhan nas. Hei sekalian manusia. Tak kira Islam ke bukan Islam ke, musyrik ke, kufur ke. Hei sekalian manusia, kalau kamu nak makan di atas muka bumi ni, makanlah perkara yang halal, lagi baik. Sebab makanan yang baik membaikkan badan kita, menyihatkan Tubuh badan kita. Ya. Betul. Adanya halal tapi tidak baik. Macam gula pasir biasa. Halal tapi memudaratkan, mencelakakan, menjahanamkan. Betul. Jadi kerana itu tuan-tuan, kita dah tahu dah benar ni. Semua doktor dah kata gula ni racun. Kita nak buat main hujah apa lagi? Kan saja jadi pelik tuan-tuan. Doktor sendiri kata, kamu sendiri nafi, kamu sendiri ambil gula racun, makan, minum, gamuk bagi kepada anak, gamuk bagi kepada isteri, pergamuk kamu bagi kepada ibu dan ayah kamu yang sedang sakit. Dah sakit kencing manis lah. Dia bancuh TO, no, bubuh gula racun bagi. Dia bancuh ke PO, ke ayah dia bubuh gula racun bagi. Ayah dah ada penyakit kencing manis lah. Kurang hajak punya anak. Kan? Dah ada gula yang 0 kalori, hang pergi bagi gula racun untuk bapa hang. Okey. Kalau lepas tu mengaku jadi baik. Kan? Jadi tuan-tuan, ini kepada anak-anak saya nak pesan ni. Kan? Kamu dah dapat info ni, kalau kamu tak beramal dengan benda ni, dulu betul tak ada solution. Tak ada pilihan. Betul. Tak ada choice. Tapi sekarang ni tuan-tuan dah ada gula 0 kalori. Gula. Gula yang zero, yang kosong. Yeah. 0 kalori. Kalori dia ada rendah. Satu cawan ni baru 3 kalori tuan-tuan. Ada macam tak ada. Dalam ilmu perubatan, mengatakan kalau kata 5 kalori ke bawah, macam tak ada. Dalam bahasa Arab kata, wujuduhu ka'adami. Ada macam tak ada. Sebab tu dia kata gula kosong.
Kosong apa? Kosong daripada kalori. Ini yang selamat, yang sihat. Manis dia sedap tuan-tuan. Bukan manis macam gula stevia ke, minta maaf lah. Nah, gula stevia memang tak manis. Manis tapi tak sedap. Sekali pret manis, dua kali pret pahit. Tak boleh minum kita. Kan? Gula kristal tak sedap, plat. Gula apa lagi? Apa dia? Gula kristal, gula nano. Tak sedap tuan-tuan. Gula ni hampir sama dengan gula biasa. Malah lebih sedap lagi. Baru ni saya hantar produk gula kepada seorang ahli di Sri ni. Dia kata, Ustaz, saya makan gula biasa dah rasa tak sedap, Ustaz. Dia selalu mengamalkan gula ni. Betul tuan-tuan? No? Bila lidah kita ni dah bersih, perut pun dah bersih, masuk benda bersih, dia sedap. Yang kata gula ni tak sedap sebab lidah dah buruk, perut dah buruk. Okay, sebab tu lah dia makan hak manis. Dia kata tak sedap. Apalah. Tak sedap. Dia kata, saya pun jadi heran. Gula manis kata tak sedap. Kalau kata pahit tak sedap tu okey. Kalau manis dia kata tak sedap. Menunjukkan lidah hang ni dah ada masalah. Perut dah ada macam-macam penyakit. Sebab itulah orang yang sakit, bila makan benda manis dia rasa tawang. Makan nasi pun tawang. Menandakan dia ada penyakit dalam diri dia. Ini tuan-tuan jadi muliakan sekalian. Jadi tolonglah tuan-tuan, tolonglah mana-mana ustaz-ustaz yang duk kempen, yang duk mengajar, tolong sedarkan masyarakat. Bantulah, tolonglah masyarakat dan umat ini sedar bahawasanya gula biasa adalah racun. Penyelesaiannya gunalah gula zero kalori ni. Lebih baik daripada merawat. Jangan dah kena penyakit berutih hegeh-hegeh, nak cari mana lah ubat, tak boleh nak jalan dah, letih dah. Jadi zombie, solution dia tak ada. Padahal dia dah depan mata. Ya. Jadi tuan-tuan, tulah kempen benda ni. Tuan-tuan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tuan-tuan, kita buat bisnes bukan saja nak untung tau. Bukan saja untung, tapi kita seronok orang sakit jadi sihat. Apa artinya tuan-tuan beli produk yang boleh mencegah penyakit kecil manis 300, 700 botol. Makan untuk diri sendiri lah. Orang lain tak boleh kongsi. No, dah makan ubat kecil manis, lepas tu basuh air, masukkan gula racun, minum. Allahumma barik lana. Berkat macam mana? No, racun. Kan? Jadi tuan-tuan, penyakit datang balik. Dah lah hang beli 47, 800. Botol untuk hang lah. Yang ni tuan-tuan baru RM50. Ni, saya pakai RM50 ni. 6 bulan baru habis. 6 bulan? 5 bulan, 6 bulan baru habis. 6 beranak. Siang, malam, pagi, petang, tengah malam, tengah hari. Hidup makan hari-hari tuan. Punya jimat tuan. No, hanya 1 gram dah mana dah kan. Jadi macam itulah. Kita nak ajak masyarakat supaya berjimat, cermat, supaya hidup sihat. Dan jangan ambil gula pasir. Haramkan gula pasir masuk ke dalam perut anda dan dalam rumah anda walaupun sebutir pun. Ya, kenal lagu tu. Kenal lagu tu. Kena penuh emosi nak cakap orang ni. Kan? Sebab gula tu adalah gula racun disahkan oleh seluruh doktor di seluruh dunia. Betul. Siapa gamuk nak ambil lagi ni? Kan? Lepas tu baca satu ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campak diri kamu ke jurang kecelakaan. Dah tahu benda tu mudarat, hang gamuk makan lagi. Menjadi bapa yang tak bertanggungjawab bagi kepada anak-anak makan gula-gula racun ni. Hari-hari bagi gula racun tuan. Mampu sel dalam diri anak ni. Umur 11 tahun dah pakai spek mata dah. Umur 10 tahun besar dah, lebih besar dah bapa dah bawa dia. Kan dia jadi obesiti dah tuan. Sebab tu saya ada jumpa satu ahli, dia dapat tahu gula ni, gula dia dapat. Dia beli 2 dia dapat 4. Oh, okey. Dia sujud syukur. Dapat siapa kak? Dia kata Ustaz nak ada di sekitar ni ke ada? Dia kata Ustaz tunggu Ustaz, saya nak ambil duit ni. Saya main nak motor dan nak cepat. Ustaz tunggu Ustaz. Dia tahu saya main ke sekitar ni. Tak apalah, saya tunggu di masjid lah senang. Saya tunggu di masjid. Dia pun main, dapat. Dia sujud syukur dah. Dia kata pasal apa? Sebab saya dah cari lama gulanya zero kalori ni Ustaz. Dia kata gula stevia anak saya tak mau makan. Anak saya nak makan gula racun juga. Saya sedih. Sebab anak saya perempuan. Okey. Kalau lelaki tak apa. Kan? Masalah ada perempuan. Dah jadi macam obesiti. Sehari bukan secawan Ustaz. Sehari 10 cawan. Bayangkan tuan-tuan. Secawan tuan-tuan dengan 3 sudu gula pasir. Dah ada 50 kalori. Itu teh. Oh, mana? Ya. 50 kalori tuan-tuan satu cawan. Kalau sehari 10 cawan, bermakna 500 kalori masuk dalam badan dia. Menjadi tepu, menjadi tahana diri dia tuan-tuan. Wah. Ni bahaya, cukup bahaya. Itu sehari. Bayangkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Merosokkan, menjahanamkan diri anak-anak.
ibu bapa yang menghidangkan gula pasir kepada anak dia adalah ibu bapa yang cukup kurang ajar. Kan? Tak berperi ke anak kan langsung. No? Sayangilah anak anda, hindarkan dia daripada gula racun dan ambillah gula dah ada dah. Tak ori pun. Boleh no? Sama-sama pakai kempen, sama-sama pakai ajar, sama-sama buat. InsyaAllah kita ambil yang baik, kita berada di tempat yang baik, kita akan jadi bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik. Okey, dan seterusnya. Okey, jadi kiranya macam Ustaz pun dia first pun jatuh cinta sebab gula sebab apa orang kata, macam Ustaz cakap tadi, kadang tu pergi farmasi tanya ubat kencing manis kan. Ubat kencing manis tu just untuk diri dia je. Tapi bila kita tunjukkan gula ni satu keluarga boleh guna, jimat. Tak jimat, memang jimat sangat daripada gula pasir. Saya nak bancuh orang kata tu TO untuk keluarga saya sebelum ni lah. Sebelum saya kena gula ni sendiri pun, satu jak tu pun nak kata satu pack baru manis. Tapi bila ayah saya sendiri macam sarankan guna gula dalam bancuhan apa semua, terus kami sekeluarga tukar kepada gula okey. Jadi boleh jadikan sebagai hadiah ulang tahun kepada ibu dan ayah. Kan dah bagi gula, minggu ni bagi pula apa dia susu. Betul. Yang susunya hampir sama dengan susu ibu, kan. Jadi tuan jadikan dia sebagai hadiah. Ini hadiah member baru kahwin, kan. Asyik-asyik mangkuk, asyik-asyik mangkuk. Lepas tu tapawai mangkuk, tapawai mangkuk, tapawai cawai, kan. Kali ni kita hadiahkan gula dekat dia. Dia boleh mengamalkan kehidupan yang sihat untuk diri dia. Secara tak langsung dia tanya, sedap lah gula ni, tak mana kamu beli, macam mana jadi ahli? Tak pasal-pasal dapat ahli pula. Jadi kita kena kreatif kan, betul, untuk memviralkan gula ni sebagai perjuangan kita, insyaAllah. Okey. Right, so Ustaz, kita ada dengar juga kan untuk package GX tu kan? Package GX, saya tak kongsi lagi. Okey. Package GX ni satu lagi tuan-tuan, kelebihan yang dikurniakan oleh pihak company kepada kita. Walaupun saya tahu ramai leader-leader di sana tak apa nak tertarik dengan package GX, saya tahu. Alah package RM10 tak dapat RM20 pun dah pekerjaan. RM1 dah dapat, dia kata tak padan lah. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kita bukan saja nak menguntungkan diri kita, tapi kita nak membantu. Ingat tuan-tuan, kejayaan ni bermula daripada kecil, bermula daripada bawah. Kita berada di atas ni pun disebabkan bermula daripada bawah. Kita berjaya pun, yang kebanyakan leader-leader yang berjaya bermula dengan package kecil dulu. Baru mereka berkembang dan berjaya. Jadi tuan-tuan, dengan kita nak tangkap ikan besar-besar pun tuan-tuan, umpan cacing kecil lah, umpan katak pun, ketak minyak kecil lah. Dapat ikan nala punya dapat. Bermula daripada hal kecil. Sebab tu jangan pandang kecil ni satu yang menyusahkan. Tuan-tuan dapat ahli hal kecil ni, tuan-tuan syukurlah banyak-banyak. Dia mau jadi ahli. Mudah sangat kita nak close. Jadi tuan-tuan, beli RM10 dah layak jadi ahli. Kita beritahu dia, hang boleh dapat satu akaun dengan RM10. Tapi kena nasihat hang, kalau hang betul nak jadi usahawan yang serius, jangan beli satu, beli 3. Sebab hang akan dapat 3 akaun. Akaun kedua hang taja sendiri dah dapat bonus sponsor. Akaun ketiga hang taja sendiri dah dapat bonus sponsor. Tapi nak sponsor tu hang kena belilah satu produk dulu hak RM50. Nampak tak? Di situ dah kita boleh tambahan sikit dah. Kan? Sebab 3 akaun ini dia boleh menyebabkan nanti akan datang. Sebab tapak ni penting. Aku dapat ahli, nanti aku nak letak bawah hang. Nanti kalau aku letak dah masuk di bawah akaun kedua, nanti orang atas upline nanti nak bubuh nak letak tahu mana. Sebab setiap orang hanya 2 kaki. Penuh kiri kena buh kanan, penuh kanan kena buh kiri. Lagu tu ya. Satu, itu strategi kita. Suruh dia ambil satu tapi suruh dia buka 3 akaun. Sediakan tapak tu penting tuan-tuan dalam bisnes. Lepas tu lagi satu tuan-tuan, andai kata tuan-tuan jumpa ada seorang nak masuk RM200 package di kosong ke, di 1 ke, di 2 ke, cepat-cepat call member kita. Weh, cepat masuk. Sebab besok ada orang, Pak Long ni nak masuk package D3. Dia nak buka stokis. Aku nak letak hang sebagai orang di atas. Cepat, packing cepat. 3 lot. RM30 lah. Okey, A dah masuk RM30. Telefon B pula. B, cepat. Besok ada Pak Long nak masuk package D3. Stokis. Ataupun D1. Aku nak letak bawah hang. Hang buat keluar modal RM30 lah. Dapat 3 akaun. Cepat, packing. Dia pun B pula packing. Lepas tu kita hasut pula C. Hasut menghasut tuan-tuan. Tak nak sampai esok dan 4-5 orang dah masuk. Ini strategi tuan-tuan, dalam berniaga kena ada strategi. Ramailah ahli kita kalau seorang 3 akaun, 10 orang dah jadi 30 akaun.
Tengok. Jadi kita play semualah Pak Long kita yang masuk kerja besar tu di bawah. Semua 10 orang ni mendapat orang kata manfaat dia. Lepas tu dia pun sekolah, oh ya ramainya ahli aku. Lepas tu kalau nak buat lagi, jom kita datang ke kita table talk. Kita study dia punya plan dia macam mana nak dapat income besar. Itu kita boleh umpan dengan package DX. Ini satu rahmat untuk kita. Mudahnya sponsor. Tak ada alasan lepas ni. Aku tak ada duit. Aku tak ada modal. Hang tak apalah. Kaya. Kan? Masalah lah. Hang ni buat masalah. Yang ni peluang. RM10 boleh jadi ahli. Jom join dulu. Tak boleh beli besar. Tak apa pakai kecil. Hang tengok di sini. Kita dah masuk dalam grup. Dia akan melihat bagaimana potensi dalam grup. Hari-hari kita bagi info-info terkini. Dia melihat aktifnya grup. Sebab tu grup jangan bagi mati tuan-tuan. Jangan sunyi. Sebab tu Haji Ishak Basir dalam grup pun dia bagi, personal pun dia bagi. Wosh. Betul. Masya-Allah, aku tak bisa jumpa seorang CEO yang bagi lagu ni. Dah bagi dalam grup sudahlah. Personal pun ada lagi. Masya-Allah, no. Jadi saya pun like. Terima kasih. Jazakallah khair. Semoga anda diberkati. Kita dah Tok Guru bagi kat kita info ni. Personal pula takkan kita buat bodoh ya. Nampak sangat kurang hajak tuan. Kan? Ni ada geng-geng kita. Saya duk WhatsApp bagi info langsung tak ucap terima kasih. Lepas tu nak berjalan macam mana? No, tak hormati guru. Kita sipu kita ni umpama guru kita tuan. No, sebab itulah Sayyidina, sebab tu Imam Syafi'i ketika dia mengajar, ada seorang yang bukan Islam. Dia jalan di luar, dia berhenti. Dia pergi salam dengan orang yang bukan Islam tu. Dia berkata, "Tuan guru, yang tu dia bukan Muslim, dia bukan orang Islam. Pasal apa Tuan guru pergi salam dengan dia?" Dia kata, "Sebab itu adalah guru aku. Dia telah mengajar aku cara nak mengenal anak anjing betina atau jantan." Sebab anjing betina, anak anjing mana kita tahu tuan-tuan. Kecil lagi mana nampak dia punya telur dan tuan. Kan? Tapi nak kenal anak anjing betina jantan ni lagu mana? Ni, hanya bukan Islam ni ajak Imam Syafi'i. Tuan-tuan, dia hormat walaupun ajak satu ilmu, dia hormat guru dia walaupun bukan Islam. Kita tu guru bagi plan, bagi makan, bagi minum, bagi kenyang, bagi duit, bagi jalan nak kaya. Tak respect, tak hormat macam mana nak dapat keberkatan dan kejayaan dalam bisnes kita. Sebab tu tolong respect kepada sifu-sifu kita dan juga CEO kita khususnya. Betul. Terbaik Ustaz. Maksudnya dekat sini nak keberkatan dalam satu kejayaan dan buat kisah apa-apa jua yang kita buat kena hormat siapa orang yang ajar kita, betul tak? Sifu kita, leader kita. So dari situlah dapatnya satu keberkatan tu. Okey, Ustaz. So maksudnya kat sini kan daripada DS package RM10 kita bagi free, bukan ada package semata-mata RM10 saja, tapi boleh dapat gula auto. So maksudnya kat sini ini ada satu peluang. Macam kita punya tajuk hari ni, ini satu peluang, betul tak Ustaz? Ya, betul. Peluang untuk kita jadi ahli secara automatik dengan serendah modal RM10 saja. Nak bagi alasan apa lagi? Right. So kat sini saya nak orang kata tu nak dengar pendapat lah. Saya pernah dengar Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang suka untuk diluaskan baginya rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi mesti kita selalu dengar ayat ataupun hadis ni. Okey, jadi di sini boleh tak Ustaz bagi pendapat lah. Dalam satu bisnes tu, kita tahu bisnes ni ada pencampuran kaum apa semua kan. Jadi kat sini macam mana nak timbulkan silaturahim tu dalam bisnes tu dengan lebih baik. Okey. Jadi tuan-tuan, inilah orang kata ilmu yang mendidik kita kan. Jadi hubungan kita bukan saja dengan Allah, hablum minallah, tapi hablum minannas. Hubungan sesama manusia yang patut kita jaga. No? Jadi tuan-tuan, peluang bagi kita, gula O ni bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Islam. Tapi gula O ni telah menyebabkan kita boleh menghubungkan hubungan persaudaraan. Sama ada orang Islam, orang Melayu, orang Dayak, orang Kadazan, orang Minang, orang Jakun dan sebagainya. Tak kira bangsa, agama, tanpa sepadan. Gula ini boleh menyambungkan hubungan persaudaraan kita dan boleh mengeratkan hubungan ukhuwah kita dan seterusnya memberikan manfaat yang besar kepada kita. Kita disatukan dalam satu bisnes juga.
tak kira kaum, tak kira parti, tak kira sepadan. Inilah dia tuan-tuan. Di antara asbabnya yang boleh menyatukan saya dengan Mr. Raja. Ada yang boleh menyatukan saya dengan Ah Chong, contohnya. Kan kami bersama-sama nak hidupnya sihat, nak dapat produknya halal yang baik. Sebab itulah tuan-tuan, inilah peluang dia bagi kita. Di samping boleh mengeratkan hubungan sesama adik-beradik. Seronok saya dengan abang saya yang duduk di Johor apa semua. Kami boleh berhubung lagi sembang. Tidak sembang mengarut tuan-tuan. Hang pak abang apa anak apa orang. Hang pak abang anak apa orang. Kira tanya yang tu. Tak berkembang lah tuan-tuan. Jadi apabila ada bisnes, macam mana? Okey ni aku abang nak order yang ni lagi lah. Okey ni okey dah. Jadi tuan-tuan, hubungan keakraban semakin akrab kerana kita dihubungkan bukan saja dengan silaturahim, tapi hubungan di atas bisnes boleh mengeratkan hubungan kita yang renggang selama ini. Dan inilah yang patut kita ambil dan kita pupuk semangat ini. Seronok tengok adik abang, kakak-kakak kita sihat dan sama-sama berjaya, dapat produk yang baik, di samping boleh menjana pendapatan yang tidak dijangka-jangka, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Daripada topik makan day. Soalan ni cik. Ustaz, macam mana kita nak cari keberkatan dengan berniaga ni? Ya, baik. Keberkatan dalam berniaga. Okey, terima kasih di atas soalan. Kita nak duduk tah mana pun nak berkat, nak dapat ilmu pun ilmu yang berkat, no? Kita nak dapat bisnes ni pun kita nak jadikan satu platform yang boleh mendapat keberkatan. Ya, betul. Jadi tuan-tuan, kita kena amanah yang pertama. No, kita nak dapat keberkatan, kita kena amanah, kita tak boleh khianat, tak boleh jual ikut dan terhadap. Ada orang dijual murah, konon-kononnya nak dapat pahala. Betul. Oh, harga mahal tapi aku jual RM7. Curi Nah, lepas tu iklankan dalam Shopee. Dia telah melakukan satu kesalahan, membuang harga. Ini mengkhianat orang kata perjuangan. Apa dia produk, no? Menjatuhkan nilai harga ni. Betul. Tak boleh buat macam tu, no? Tak dapat keberkatan. Orang yang buat kerja tak betul tak dapat keberkatan. No, di samping dia kena menghormati guru-guru dia, di samping orang kata dia jaga macam mana hubungan silaturahim, dan dia masuk dalam bisnes, nawaitu dia kena jaga dulu. Nawaitu supaya dapat berkat. Saya dulu mula-mula masuk, token beritahu apa tau? Token beritahu kalau nak masuk ini guna duitnya halal, yang bersih supaya dapat keberkatan. Saya dah touching lah di situ tuan-tuan. Ada setengah orang pinjam duit hang dulu lah. Dah berjaya tak bayar-bayar sampai ke sudah nak dapat berkat macam mana? Lepas tu pula di depan buat baik, tak apalah aku ambil barang ni dulu lah, nanti aku jual aku dapat duit lebih kerang. Contoh. Kita pun yakin dengan dia bagi. Dia dapat tuan-tuan jual barang. Dia buat bodoh, dia buat kering, dia buat tak ingat tuan-tuan. Macam mana nak dapat berkat tuan-tuan? Lepas tu pula di depan sembang lain, di belakang dia menjatuhkan aib, memalukan upline dia, kan? Sebab dia tak puas hati, dengki dan sebagainya. Maka tidak ada keberkatan. Sebab tu di antara nak dapat berkat ni tuan-tuan, apabila kawan-kawan kita berjaya, kita ucapkan tahniah pada dia. Betul. Ada orang dia tak kisah, jaya baru di X dah belanja. Kan? Baru saja di kosong, dia buat hingat, tunjuk-tunjuk. Kan? Tuan-tuan, kalau macam tu punya perasaan, bermakna ada hasad dalam diri. Ingat nah, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sesungguhnya orang yang ada hasad dalam diri, yang mana hasad tu tuan-tuan, kalau dia zahirkan hasad kedengkian itu, dia buat dengan menghina teman dia, rakan dia, mengaibkan rakan dan teman dia kerana dengki itu, sesungguhnya dengki itu menyebabkan amalan dia terbakar, umpama kayu api yang membakar kayu api. Jadi fatu morgana. Amalan baik dia hangus tuan-tuan, disebabkan dengki punya pasal. Sebab tu jangan ada hasad, jangan ada dengki. Orang Melayu ada hasad tu dengki. Tapi orang Melayu ni hebat. Hasad pun dengki, dengki pun hasad. Jadi hasad dengki. Hasad dengki. Dua ada. Sebab tu tuan-tuan jangan ada hasad. Kawan teman kita berjaya, alhamdulillah, semoga engkau berjaya dan aku juga berjaya. Alhamdulillah, anda dapat besar supaya hang berjaya dan aku juga berjaya. Doakan untuk kami. Doakan untuk kami. Sentiasa untuk kawan-kawan, teman-teman, orang-orang alim. Tuan tolong doa untuk saya. Pakcik tolong doa untuk saya. Ni ada sikit sumbangan derma saya, sumbangan zakat saya. Tolong doa kat saya pakcik. Macam tu tuan-tuan. InsyaAllah hidup penuh dengan keberkatan. Betulkan niat, dan niat kita nak selamatkan umat daripada fitnah gula pasir yang membinasa kepada gula yang sehat, selamat, dan inilah perjuangan yang patut kita perjuangkan. Betul. Niat betul nak selamatkan umat. Di samping itu tolong membantu, insya-Allah di situ akan lahirnya keberkatan ke dalam hidup kita. Hidup penuh ketenangan dan penuh kejayaan.
Okey. Soalan kedua. Kalau kawan kita deki dengan kita ni macam mana Ustaz? Berpelekehkan kita buat bisnes. Ya. Jadi tuan-tuan dalam bisnes kita akan berdepan dengan berbagai-bagai watak kan, yang tak puas hati dengan kita, yang tak puas hati dengan kejayaan kita, yang condemn apa-apa bisnes yang kita buat ni. Itu tuan-tuan biasa dalam mana-mana bisnes sekalipun. Tapi tuan-tuan bagi kita kena ada ketahanan diri. Biarlah dia ejek kita, biarlah dia hina kita, biarlah dia nak kata apa pun kat kita tetap bersangka baik dengan dia, buat baik dengan dia, kan? Orang tanya khabar dia. Jadi tuan-tuan, kalau ada program kita ajak damai. Seolah-olah kita abaikan apa yang dia kata kepada kita. Kalau boleh tahap tu, itu orangnya hebat lah. Orangnya hebat. Ataupun habis-habis tak ada pun, abaikan orang jenis macam ni. Tak apalah dia ni, dia selalu mengaibkan aku dan sebagainya. Pergilah. Mungkin itu sifat dia yang tak boleh diubah. Lagi walau bagaimanapun, sentiasa nasihat dia. Tak boleh kita nasihat, pergi jumpa orang yang boleh nasihat dia. Mungkin abang dia, mungkin teman dia yang akrab dengan yang dia, rapat dengan dia, betul. Kita guna orang ketiga supaya dia ni orang kata menjadi orang yang baik. Di samping itu doa-doa selalu untuk dia, ya Allah, teman aku menghina aku, berilah dia petunjuk. Jadikanlah kami ini bersahabat baik sehingga ke jannah. Contoh. Amin. Kita ni kadang-kadang orang kita mula, kita dendam dengan dia. Orang payang. Dah gaduh kat situ. Kita tak mau lagu tu sebab kita berbeza dengan dia. Sebab kita hidup atas dunia kita tahu tak lama. Jadi kita nak cari kebaikan, keberkatan, kejayaan dalam hidup. Betul. Jadi nak kata kat sini kan, kalau orang kata kita anggap benda tu cabaran. Nampak tak? Tajuk hari ni kena dengan kita punya soalan-soalan tu. Dia punya kutukan, dia punya kritikan tu anggap benda tu adalah cabaran untuk kita untuk menjadi peluang. Maksud peluang saya ni kat sini adalah bila dia cabar kita jangan down, tapi anggap itu adalah satu cabaran untuk kita ambil peluang jadi seorang yang lagi kuat. Lagi matang, lagi hebat. Jangan nampak lemah di mata dia supaya dia lagi suka perekekan kita. Nampak dekat situ. Anggap benda tu adalah satu cabaran untuk awak. Alright? Yep. Jadi Ustaz, kita berehatlah sekejap. Ya, boleh? Kita minum lagi. Minum dulu. Okey. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Biorich. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Biorich 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Hai semua, kembali kita lagi sekali dalam podcast ni. Alright, so kita sambung lagi kita punya podcast ni. Oi. Ya, kita ada kat di hadapan kita banyak betul peminat Ustaz Sufian ni. Okey. Alright. Okey. Jadi Ustaz, saya ada juga pernah terdengarkan dalam firman Allah, mana kata kat sini, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Ayat Ibrahim, surah Ibrahim ayat ke-7. Okey, jadi dari segi sini, apabila kita bersyukur lagi, bertambah-tambah nikmatnya. Macam contohnya dari segi contoh kita punya syukur tu,
atas kita punya musibah, kita punya cabaran, ujian dan sebagainya. Jadi kat situ, adakah daripada syukur tu boleh menjadi kita seorang yang lebih baik? Right, so daripada statement yang saya bagi ni, apa pandangan Ustaz dan mengenai kita punya statement ni, dan apakah waktu-waktu mustajab, waktu yang baik untuk kita bersyukur, kita berdoa, kita kongsikan pada yang tengah tengok sekarang ni? Ya, tentu saja dimuliakan sekalian, begitulah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Jadi apabila sebagai ayat yang dibacakan tadi, yang mana matanya firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Didatangkan sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam ilmu nahunya, lam itu tuan-tuan adalah lam mu'atti'ah bagi huruf khasam yang mahzuf. Huruf khasam ni huruf sumpah. Oh, sumpah. Jadi bermakna Allah ni bersumpah. Allah bersumpah tuan-tuan. Seseolah Allah Taala mengatakan izzati wa jalali. Demi kemuliaanku, demi kebesaranku, siapa yang bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat aku kepada mereka. Ini sumpah daripada Allah. Tuan-tuan, kalau Allah yang mencipta kita bersumpah macam tu, kita kena yakin, ya Allah, betapa hebatnya nikmat syukur yang ada. Sebab tu tuan-tuan, kita kena muhasabah diri, apakah aku ni bersyukur. Setiap hari kita kena bersyukur tuan-tuan. Dapat masuk ahli DX, kalau boleh sujud syukur tuan-tuan. DX. Dapat seorang ahli pun kalau boleh sujud syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana memberikan aku seorang ahli DX pada hari ini. Jangan rasa rendah diri tuan-tuan. Dan bantulah dia semoga dia berjaya. Jadi tuan-tuan sentiasa bersyukur sebab Allah Ta'ala telah sumpah, ikrar mengatakan, kalau kamu syukur dengan nikmat yang aku bagi, aku akan tambah. Dan tambah lagi. Kamu. Betul. Jadi tuan-tuan jadi mulakan sekalian, sebab itulah tuan-tuan, nikmat terlalu banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dalam jutaan manusia, Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di platform Bioris ini tuan-tuan. Sebelum ni susahnya, sukarnya kita. Saya buat 7 company. Kalau nak dapat ni company Bioris ni. Buat hit tuan-tuan. 4-5 bulan nak dapat 5 angkor sebulan. Macam nak mampus orang kata-kata. Buat lagi produk kedua, buat ikut motivasi dia, buat ikut program. Nak dapat 5 angkor sebulan. Allahu Akbar, sukarnya dan susahnya. Tapi tuan-tuan, di Bioris saya hanya WhatsApp dah dapat ahli. WhatsApp dah dapat ahli. Tahun 2020 tuan-tuan, al-maklum, tahun 2020 kita kena COVID. Betul, COVID. Satu dunia kena. Tak boleh bergerak kita. Duduk dalam rumah. Tuan-tuan, saya dapat peluang Bioris di saat kritikal macam tu. Rupa-rupanya di sebalik kesusahan ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan ada kesenangan. Tuan-tuan, ini produknya saya jual. Saya viralkan yang ni, dia ada satu video kajian daripada saintis daripada Singapura. Saintis daripada Singapura buat kajian bersama saintis daripada Filipin, buat kajian betapa minyak VCO ini tuan-tuan, minyak VCO boleh membunuh virus COVID-19, H1N1, chikungunya, dan paling hebat dia boleh membunuh virus HIV. Yang mana dikatakan HIV ni macam tak ada ubat. Betul. Kan? Tapi dengan hanya minyak kelapa darah ni, VCO ni tuan-tuan. Ini kajian saintis. Bukan aku merapu mereka ikut dalam bubur, bukan. Saya hantar video ni tuan-tuan. Saya kata tengoklah video ni. Ya. Kan? Video ni membantu saya tuan-tuan. Jadi kalau kawan teman-teman tengok, boleh bunuh COVID. Dengan hanya percikan saja. Ditunjuk dalam dia punya iklan tu. Ada gambar raja yang peparu dia telah dihinggap oleh kuman COVID. Tuan-tuan, COVID ni masuk melalui saluran pernafasan kita. Dia melekat di rengkung, kemudian dia masuk ke peparu. Di peparu ni dia buat sarang. Dia buat rumah tinggal lagi. Kan? Dah bersarang dah sampai tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 dah. Penuh lah. Tunggu masa kita nak pergi tuan-tuan. Tapi ditunjukkan dalam video tu, dia minum tuan-tuan. Selepas minum, minyak ni turun, masuk ke peparu, kuman-kuman virus mati. Dia mati bukan nanti tomorrow never die. Bukan tuan. Masuk-masuk tu dia bunuh terus kuman-kuman ni. Banyak testimoni tuan-tuan. Tahun 2020 musim COVID. Yang mana keluarga, satu family kena negatif, tak berani keluar rumah. Dan minum yang ni besok dah positif balik. Minum saja positif balik. Kakak saya umur 76 tahun. Dah OKU lah, duduk atas wheelchair lah pun. Dia hilang dia rasa. Dia demam. Dia bawa ke hospital Parit Buntar. Penuh, full dah.
transfer ke Hospital Taiping. Tengok-tengok tahap 4. COVID tahap 4. Umur 76 tahun. Dah banyak dah, susah teruk dah. Dah darurat dah. Kan? Tunggu masa ya tuan-tuan. Tapi telefon doktor telefon anak dia. Dia kata mak hang, dia kata mak tuan dah tahap yang kritikal, dah tahap 4 COVID. Dia kata hanya 2 jalan. Yang pertama tebuk, no? Yang kedua bagi tidur. Pilih antara dua. Bagi tidur. Tapi kerana anak dia ni tuan-tuan faham tentang minyak VCO dan sangat yakin, dia kata doktor, saya dua-dua saya tak mau. Doktor ni kata kamu nak bunuh mak kamu lah. Dia kata balik dekat doktor, dia kata betul ke doktor nak tolong mak saya? Dia kata anda mestilah. Kalau betul nak tolong bagi minyak ni, setiap 1 jam sekali, 2 jam sekali tolong bagilah minyak ni. Tolong bagi kepada dinas, tolonglah mak saya bagi minyak ni. Anda kata tak baik juga, tak sembuh juga, hari ketiga, hari keempat doktor nak tebuk-tebuk lah. Faham. Masya Allah tuan-tuan, satu keajaiban berlaku. Seorang yang dah kurang immunity dalam badan, dah tua dah tuan-tuan. No, dah segala-galanya uzur dah, segala-galanya longgar, segala-galanya reput dah. Tuan-tuan, dia hanya minum minyak ni. No, nasrun minallah, pertolongan daripada Allah dengan ikhtiar yang dibuat, dia sembuh dalam masa tak sampai 3 hari. Hari ketiga dah bangkit lah. Dah buang dah dia punya apa dia yang oksigen tu. Dia kata pakai tu temuk nak nafas lagi susah kata. Doktor masuk pun dia pakai berubat pelakon. Doktor pula dia tarik balik dia. No. Hidup sampai sekarang tuan-tuan. Katuk saya nama dia Kaptir binti Haji Yusof di Sungai Labu Tanjung Perak. Masih ada sampai sekarang tuan-tuan. Alhamdulillah. Berjaya hadapi COVID tahap kritikal dengan asbab minyak VCO, sembuh sihat sampai sekarang. Sebab tu saya sarankan kepada semua ahli-ahli yang melihat, teman-teman yang melihat, minyak ni kena ada dalam setiap rumah. Sebab diramalkan varian yang kedua lebih hebat daripada COVID-19. Akan menyerang dunia. Sebelum kena tuan-tuan, mencegah lebih baik daripada merawat. Setiap hari tolong minum 2 sudu, 3 sudu. Tuan-tuan, kalau dalam diri duk rasa semput, duk rasa sakit ulu hati, duk rasa pening tuan-tuan, pening, sakit kepala, cepat letih, berak tak lawas, saya syorkan amalkan minyak ni. Inilah penawar yang sangat mujarab. Harganya sangat berpatutan. Hanya RM50 jadi ahli tuan-tuan. RM50 yang ni. 300 ml. Betul. ml. 300 tuan. Dia harga dia 1 ml RM1. 300 harga ada pasaran dunia tuan-tuan. RM300. Tapi company jual kepada kita yang menjadi ahli dengan hanya RM10 jadi ahli, beli hanya RM50. Tuan-tuan tolong jaga kesihatan. Kesihatan yang amanah kita. Betul. No, siapa-siapa, saya biasa ambil tau. Saya ambil insurans. Ambil insurans, dia ambil air kencing. Dia ambil air kencing, dia tengok, dia test, dia kata air kencing ni ada darah. Ada blood. Ada darah. Dia kata di syaki buah pinggang saya rosak. Saya tak lulus ambil insurans tuan-tuan. Lepas tu saya minum minyak tuan-tuan VCO. Alhamdulillah. Hari ketiga saya try test, clear. Masya Allah. Pinggang bersih tuan. Usus kita bersih. Halaman kita elok. Pelancaran darah, asid dalam darah ni menyebabkan darah kita berasid dan menyebabkan sakit dan menyebabkan boleh kena stroke dan serangan jantung. Jadi tuan-tuan nak bersih darah kita daripada asid, antara ramuan yang sangat mujarab ialah virgin coconut oil. Betul. Dapatkan yang ni tuan. Anak-anak yang tak berani makan, dalam bubuk dia tuang sikit. Dalam minuman dia tuang sikit, dalam susu dia tuang sikit. Pun boleh juga ya. Tak ada masalah. Boleh masukkan dalam air suam macam ni, tuang minum. Ya betul. Boleh buat dalam nasi. Boleh buat dalam sayur. Dan macam-macam. Di luar pun boleh dirawat, di dalam pun boleh dirawat. Jadi dalam dan luar boleh, tuan-tuan. Untuk orang yang sedang bersalin, usahakan sangat-sangat minum yang ni, dia jadi macam minyak selusuh. Mudah bersalin. Lepas bersalin, bersalin. Tak boleh keluar. Terus keluar. Ada minyak kelinci ada sedap dah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah anak tak kena kuning. Jadi amalkanlah susu untuk orang yang sedang mengandung, syarat mengandung. Susu cukup elok tuan-tuan. Tenaga untuk dia, anak jadi putih, kebun tuan-tuan. Kham sangat. Jadi legetu. Dan minyak untuk mudahkan anak itu bersalin. Dan sehat anak tu insyaAllah. Dia tuan-tuan, itu di antara dia. Jadi apa dia tadi soalan tadi, lari pada soalan dah. Apa tadi soalan tadi? Waktu terbaik. Kebaikan. La in syakartum la azinannakum. Jadi bersyukurlah tuan-tuan banyak-banyak dengan nikmat yang Tuhan bagi, dengan produk yang baik, dengan CEO yang baik, dan dengan plan yang baik. 1 kaki dapat duit, 2 kaki lagi banyak duit, tarak kaki pun dapat duit. Bonus pairing saja tuan-tuan, bonus pairing saja sampai 2 kali kita dapat.
Dengan kemasukan ahli baru, dapat bonus sport ataupun bonus pairing. Dengan belian ahli lama buat belian ulangan sebelah kiri, ahli lama buat belian ulangan sebelah kanan. Kita ada dapat 10%. Sebelah kiri beli dapat 10%. Sebelah kanan beli dapat 10%. Belakang pair lagi dapat lagi bonus tuan. 2 kali bonus pairing. 2 kali bonus penajaan. Apabila ahli lama upgrade, dapat lagi bonus penajaan. Tuan-tuan, syukurlah dengan nikmat segala nikmat. Kan? Banyak-banyaknya nikmat diberikan kepada kita dengan platform yang terbaik ini. Ambillah peluang ini. Real business. Dah 26 tahun. Kilang dah ada. Produk bukan satu, bukan dua. 30 lebih produk. Produk bukan satu, bukan satu dua produk killer. Tuan-tuan boleh kata 30 produk. 30 killer produk tuan. Hebat luar biasa. Harga tu tahap kampung pisang. Harga RM50, harga RM10, harga RM25, harga RM30 tuan. Ni kopi. Mana kopi pak? Produk terbaru. Shiwao Coffee. Ni untuk isteri-isteri kita. Anak-anak perempuan. Tuan-tuan, isteri kita tolong hadiah kat dia. Dia dah penat jaga anak-anak kita siang malam pergi petang macam-macam perangai jaga anak-anak. Ya, yang malas, yang nak pergi sekolah hari-hari kena masuk. Tuan-tuan tolong hadiah kepada isteri kita Shiwao ini. Kembalikan kehebatan malam pertama. Ada kau ke isteri anda. RM30 aja. RM30 tuan-tuan. Satu balang tuan hampir setengah kilo tuan. Ambillah peluang ni. Belilah hadiah kopi saya duduk makan TO dah makan. Berpuluh tahun dah tuan. No, hadiahkan dia sebagai anugerah syukur dengan nikmat Allah. Bagilah yang terbaik untuk isteri anda, untuk anak-anak anda dan teman-teman rakan-rakan anda semua. No? InsyaAllah. Lagi banyak bersyukur, yakin dengan janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Tuhan akan tambah nikmat untuk kita. Jadi Ustaz, ada ke waktu-waktu yang sesuai untuk kita berdoa, kita bersyukur? Yang sangat sesuai. Dapat saja tengok dia Ustaz, hari ni ada 2 orang nak masuk. Dapat tahu ya. Sujud terus tuan. Tak perlu ada nak ambil ayat sembahyang dulu, nak tunggu nak sembahyang dulu. Tak payah. Dapat tahu saja, sujud syukur terus. Tengok tuan-tuan. Allahu Akbar. 32 pot. Subhanallah, tengah bawa kereta tuan-tuan. Berhenti Ustaz. Sujud Ustaz. Sujud atas steering tu. Jangan pergi sujud bawah tempat brek tu. Nanti sangkul kepala. Dapat tahu nikmat sujud terus tuan-tuan. Sebab tu kita tengok apa dia pasukan bola Arab Saudi. Terajang bola masuk gol. Dia lari, dia sujud terus tuan-tuan. Kan? Sebab nikmat tu. Dan dapat satu gol bukan senang. No? Jadi tuan-tuan, jadi muliakan sekalian, itu di antara sifat orang yang bersyukur adalah sentiasa buat baik, sentiasa mensyukuri, sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Dan doa ni pula, satu di waktu dapat nikmat terus buat, dan yang kedua bangun waktu malam. Sebab waktu tahajud ni waktu yang mustajab doa. Sangat-sangat mustajab. Allah Ta'ala turun ke langit dunia mengatakan, mana dia hamba aku yang mendoakan kepada aku. Ud'uni astajib lakum. Mintalah ke aku nak terima. Mintalah ke aku nak bagi. Mintalah ke aku nak bagi. Tapi sayangnya orang kita tidur. Tidur malam, tidur siang, tidur tambah-tambah game mati level. Saya nak nasihat lagu ni lah. Dah lah buat mati level sampai pukul 2-3 pagi. Balik tidur menggerah sampai ke pagi. Subuh gajah. Macam mana nak dapat keberkatan dalam bisnes? Tolong jaga solat. Solat kena jaga satu. Dan yang kedua, perbanyakkan solat tahajud. Sebab waktu tu Allah sangat-sangat dekat dengan kita tuan-tuan. Tuhan tanya, mana doa hamba-hamba aku, kan? Kita terjaga tuan-tuan, bermakna Allah menggerakkan kita. Sebab waktu tu tuan-tuan, doa ni tak ada hijab pada masa tu. Tembus terus sampai ke Tuhan tuan. Jadi tuan-tuan, bangunlah di waktu sepertiga malam, doalah kepada Allah, ya Allah, aku dah lama susah ya Allah. Berilah kepada aku ahlinya aktif ya Allah. Bantulah aku dan downline aku ya Allah. Jadikanlah produk-produk Biorus ini memberi kesan yang baik kepada ahli-ahlinya mengamalkannya ya Allah. Berilah kebaikan kepada Tuan Haji Ishak Basiran ya Allah. Dan seluruh pekerja-pekerjanya yang siang malam pagi petang bekerja memudahkan urusan kami ya Allah. Doa jangan doa untuk diri sendiri ya Allah. Ayo kalau aku ya Allah. Ya Allah. Doa jangan hang nak. Aduh, macam mana Tuhan nak terima doa untuk orang lain? No, doa itu sangat mustajab tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan itu juga kepada kita. Ini doa-doa yang mustajab ni tuan-tuan. Waktu-waktu mustajab di antara dia waktu tahajud. Pukul 2 pagi, 3 pagi ataupun sebelum subuh tu. No, ambil peluang untuk berdoa. Kan? Satu. Dan yang kedua, setiap lepas solat. Habis sembahyang tuan-tuan solat. Kan? Doa terus kepada Allah, zikir sikit dan doa. Itu di antara waktu mustajab. Di antara yang lain waktu duha. Waktu duha. Di saat mana orang sibuk kerja, kita dia ambil peluang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Lepas tu lagi satu, selepas kita bagi sumbangan derma. Oh. Kita bagi maklum tolong doakan saya maklum. Abang tolong doakan saya abang. Bagi sumbangan sikit dia. Minta tu doa. Dia tak doa dia kata baik insya-Allah mudah selamat. Jadilah tuan-tuan. Lepas tu masa kita masuk dalam kereta, ya Allah aku telah bagi sumbangan kepada dia ya Allah. Ya Allah kiranya ada kebajikan, ya Allah kebaikan, mudahkanlah urusanku ya Allah. Betul. Tuan-tuan. Selepas buat ramai orang abaikan benda ni tuan-tuan. Bagi sumbangan derma belah lagu tu. Bagi sumbangan derma belah lagu tu. Bagi zakat belah lagu tu. Tuan-tuan minta dia tolong doa kat kita dan kita doa ya Allah aku telah keluarkan zakat untuk dia. Ya Allah andainya ini menjadi kebajikan kebaikan. Berkatilah kehidupan aku, tambahlah rezeki aku. Minta tuan-tuan minta. Dari kita minta orang kata daripada amal baik yang kita buat, kita minta supaya Allah terima amalan kita dan bagi ganti yang lebih baik. Situ masa yang sangat mustajab tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang-peluang ini dan seterusnya masa mustajab doa ialah di antara dua khutbah. Kan masa khutbah pertama tu dia duduk Ustaz, imam duduk Ustaz. Imam pun jangan kalau kabut berdiri. Duduk dalam masjid, imam pun kadang-kadang duduk bangkit tu. Tak ada tu maknah, tak sah tahu khutbah. Khutbah dia kena duduk. Kedua tu dia kena duduk sebentar tu serta tu makninah. Bukan makmunah. Tu makninah tuan-tuan. Duduk jangan duduk bergerak. Ada tengah khatib saya tengok tak ambil peduli benar. Duduk bergerak pegang. Lepas tu naik pula khutbah kedua. Oi tak sah khutbah weh satu Jumaat weh dengan buat pasal. Jadi duduk diam Ustaz. Masa tu mustajab doa dan doalah ya Allah mudahkan usahaku teman-teman aku jadilah kami hamba-Mu yang bersyukur. Minta tuan-tuan jadilah kami hamba-Mu yang bersyukur. Sebab Tuhan sangat suka orang yang bersyukur. Sebab itulah Tuhan bersumpah siapa bersyukur aku tambah nikmat aku. Ya Ustaz betul. Tak faham lagi aku. Okey Ustaz. Right. Ini adalah saran-saran akhir ya. Sebagai penutup kita nak sangat dengar apa nasihat yang Ustaz nak sampaikan kepada mereka, terutama kepada mereka yang usahawan yang baru nak up dalam bisnes ni. Okey, dalam mencuburi pelbagai cabaran dalam kehidupan mereka untuk menjadikan dia satu peluang. Okey. Ya, akhirnya tuan-tuan, setiap dia bermula dan pastinya akan berakhir. Sekejap saja rasanya duduk di sini. Mudah-mudahan bagi manfaat insya-Allah. Jadi tuan-tuan jadi mulakan sekalian, untuk kali terakhir ini saya nak bagi satu tips win kepada tuan-tuan. Catat. Win, W-I-N, win. W tu ialah work hard. Bermakna apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena kerja sungguh-sungguh. Nak buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat, tak payah buat. Kita selalu duduk dengar macam tu. Buat sungguh-sungguh tuan-tuan sebab kita nak bebaskan daripada bebanan hutang. Orang syahid sekalipun, mati di medan perjuangan sekalipun, kalau ada hutang, tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan bebaskan diri daripada hutang. Nak bebas diri daripada hutang macam mana? Kena ada duit. Nak dapat duit macam mana? Sekarang tuan-tuan, lebih daripada 100,000 pelajar-pelajar yang graduate, yang pandai, cerdik, keluar daripada universiti. Tak ada kerja tuan-tuan. Last kali jadi Grab ya. Ada Grab lot. Last kali jalan kaki. Sebab apa? Polis tahan. Lesen tak ada. Okey. Jadi teruk tuan-tuan. Kerja dulu, belajar pandai-pandai. Nanti habis sekolah dapat kerja baik-baik. Sekarang tuan-tuan belajar pandai belum tentu dapat kerja baik. Tuan-tuan kalau gaji 10,000, 5,000 jangan sembang dekat tuan-tuan. Gaji 10,000, hutang banyak. Dapat gaji tolak hutang anak, hutang kereta, hutang rumah, hutang PTPTN dan sebagainya. Kan? Habis tak ada apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita kena ada income kedua. Ambil peluang ni. Modal kecil. Dia punya orang kata bonus sangat-sangat besar tuan-tuan. Tuan-tuan sebab tu kita punya plan lain pada yang lain. Dia kata apa? I am Otai-Post. I am integrated marketing online trading affiliate post and post. Maknanya ada gabungan daripada semua. Saya tanya tadi, apa dia yang panjang sangat I am Otai-Post ni? Dia bagi tahu kita gabung semua. Yang buat trading pun ada dalam ni, yang buat online dalam ni, yang buat offline pun sistem dalam ni, yang buat amal direct selling pun sistem ada dalam ni, yang investment pun ada dalam ni. Tuan-tuan, I am Otai-Post. Tuan-tuan, saya buat 6 bulan, 7 bulan pertama saya buat gila tuan-tuan. Jumpa orang hard work. Jadi kita kerja kuat. Jumpa orang tanya, jumpa orang sponsor, jumpa orang tanya, jumpa member telefon cepat aku parking ada orang ramai nak masuk ni. Cepat parking cepat. Kan? Ada 200 ya bagi mana produk bagus dapat ni cepat aku saya tak boleh nak tolong kau lah kalau kau lambat macam kan. Kan? Jadi tuan kita buat sungguh-sungguh 6 bulan pertama. Tuan-tuan tahu tahun kedua saya betul-betul santai rehat.
Tahun ketiga saya berjalan dengan Tuan Haji Ishak Basiran keluar ke 9 buah negara melancong secara percuma. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tugas saya dengan isteri pula tu. Orang lain semua pergi seorang-seorang lah. Abang saya pun pergi seorang lah. Datuk Dun. Datuk juga Robert Kai. Dia pun pergi seorang-seorang ni tuan. Abang saya yang terdekat pada Cik Rashidi pun seorang-seorang. Saya dengan Cik Isam. Cik Isam dah bawa isteri dia. Saya pun bawa isteri. Tuan-tuan, kami seolah macam berbulan madu tuan-tuan. 9 negara tuan-tuan. Yang tak pernah kami pergi. Sampai hajat kami boleh pergi percuma dengan hanya bersantai-santai buat bisnes di Bayuri. Sebab itu yang pertama, hard work. Selepas hard work, tuan-tuan tengok akan jadi smart work. Tuan-tuan makan dapat bonus, minum dapat bonus, sembang-sembang dapat bonus, jalan-jalan dapat bonus, hatta perak pun dapat bonus. Ini luar biasa. Buka saja akaun bonus masuk. Buka saja akaun bonus masuk. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Tuan-tuan, ini nikmat yang akan dikecapi. Affiliate and post. Affiliate tu yang kita nak nak. Seseolah kita ada bonus pencen. Nak dapat pencen umur 60 tahun tau. 50 sekarang tahun pejos yang malam pergi petang tungin langgang, tungin buyung. Umur tua 50 tahun, 60 tahun baru nak dapat pencen tuan. Di sini 6 bulan, 5 bulan ya tuan-tuan. Fokus buat betul-betul. Tuan-tuan akan dapat smart work. Duduk diam-diam pun dapat duit. Ngangah pun dapat duit. Tidur pun dapat duit. Jalan-jalan pun dapat duit. Sebab setiap kali orang membeli satu produk aja dapat bonus. Pairing dapat lagi tuan-tuan. Ahli masuk saja walaupun seorang, kita dapat bonus lagi. No? Setiap orang yang membeli walaupun satu produk dapat bonus. Setiap orang yang masuk walaupun satu package kita dapat bonus. Tuan-tuan bayangkan, saya buat dalam masa 2 tahun ni, ahli saya dah pencecah lebih daripada 20,000 orang. Masya Allah, 20,000. Hazar rahmatun minallah. Saya tak mampu tuan-tuan. Tapi inilah rezeki yang dibukakan Allah kepada saya. Saya nak kongsi kepada teman-teman semua. Tolong buat bisnes ni sebab sangat-sangat mudah. Tiada alasan untuk kamu gagal. Segala-galanya disediakan di sini. Dengan hanya bermodalkan RM10 dah boleh jadi ahli. Apa terus jadi ahli. Anda? No, jangan rugikan masa kita. Yang pertama W, yang kedua adalah I. I ni ialah ilmu, knowledge. Kita kena ada ilmu tuan-tuan. Ni gula O ni buat daripada apa? Tak tahu. Jawablah gitu dah. 2 tahun dah masuk gula O. Gula O ni buat daripada apa? Tak tahu. Apa yang mangkak teruk sangat ni. Bagi ada ilmu lah tuan-tuan. Gula O ni maklum, dia daripada gula biasa juga, gula tebu. Telah dibuang dia punya glukos dan fruktos. Ya, betul. Glukos ni apa dia? Iaitulah manis yang ada dalam gula. Fruktos ni apa dia? Lemak yang ada dalam gula. Glukos ni menyebabkan darah kita jadi manis. Kita mudah kena kencing manis. Fruktos ni ialah lemak dalam gula yang menyebabkan saluran jantung kita sumbat. Saluran saraf kita sumbat. Darah kita jadi pekat. Dan lagi tak boleh nak masuk dalam saluran darah. Sumbat dan menyebabkan kena stroke. Dan berbagai-bagai jenis penyakit. Jadi apabila buang dua watak jahat ni. Glukos buang, fruktos buang. Dan kita masuk manisan daripada jagung. Nah? Pada manisan daripada jagung. Dextrose monohydrate dalam istilah saintis dia. Manisan daripada jagung itu adalah manisan daripada sayuran yang sangat baik dikombainkan dalam gula pasir yang tak ada glukos fruktos ni. Jadilah gula O yang sangat sihat. Tuan-tuan tak payah fikir beli ya, makan ya, dia fikir teruk. Makan ni ada KKM dak ni. Ini ada KKM halal dah ni. Hang terkedarah gula biasa, hang tak pernah kaji pun. Walaupun doktor kata racun, hang terkedarah. Allah mabarik lana lagi. Kan? Hang tak soal pun. Main gula ni dah kata 0 kalori, dah ada bukti, dah bertahun-tahun. Kan? Duk buat cerita ni ibu gula ni bahaya ni sukralose pun bahaya ni. Kan? Ni lulus halal tau. Ni ada GMP, Good Manufacturing Product tau. Halal. Nak dapat GMP ni tuan-tuan, dia kena ada KKM. Lulus KKM baru dapat GMP. Lulus KKM baru dapat ni lambang halal ni. Betul. Kan? Ini apa dia, jadi tak perlu lagi pertikaikan benda ni. Jadi tuan-tuan, tengok dah masuk dalam TV3, TV Hijrah. Jadi kita ambil katalog kita tu, scan saja. Masuk terus dalam TV3, masuk terus dalam Borok Kopitiam. No, macam tu punya mudah sekarang ni tuan-tuan. No, jadi yang kedua kena ada knowledge, kena ada ilmu. Nak pergi mana-mana pun kena ada ilmu. No, dan yang terakhir tuan-tuan, kita bagi ada ilmu ni belajarlah sikit kan, payah nak kena hafal semua. 1-2 produk hak penting-penting ya, minyak. Yang ni kalau kata semput nak makan apa? Kalau kata
apa dia demam nak makan apa, kalau kita sesak nafas nak makan apa, Darah tinggi nak makan apa? darah tinggi nak makan apa kan. Jadi stek kolesterol. Yang ni jus yang terbaru tuan-tuan ni, jus barley beta glucon. Glukon. Ya. Tuan-tuan ni Bali yang terpilih tuan. Orang Kedah cakap glukon Bos kot. kita makan benda ni turun dia punya kolesterol. Kolesterol ni tuan ialah lemak yang bertapak bersarang di saraf kita. Ya, Lemak betul. ni lagi lama lagi tebal, lama-lama kita saluran darah dah tersumbat. Sumbat saja tuan-tuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersiap sedialah dengan kain-kain kapan yang ada. Dan wasiat yang sepatutnya diwasiatkan. Sebab apa tuan-tuan dah bagi dah simptom-simptom kematian itu. Dengan penat tu tanda-tanda kematian dah hampir dekat lah. Sakit ulu hati tuan-tuan, rasa pening-pening kepala, sakit kepala macam nak migraine, macam nak gila tuan-tuan. Itu petanda-petanda dah ada simptomnya. Kencing berbuih. Sat-sat nak kencing, sat-sat nak kencing. Dah lah kaki kencing, terkencing pula. Dah lah dikencingkan orang kan. Jadi tuan-tuan, maka itu adalah simptomnya, petanda-petandanya. Ajal semakin hampir. Sebab anda tak jaga kesihatan anda, memang patut anda pergi dulu sebelum yang lain. Tak amanah jaga diri. Sebab tu tuan-tuan jangan campurkan diri dalam jurang kecelakaan. Kita dah ada produk Bali ni. Tak payah pergi rebuih Bali. Tak apa, saya makan Bali sendiri, saya rebus sendiri, saya rebus sendiri, saya makan sendiri. Tuan-tuan lambat, lambat. Ni siapa pula telefon ni? Lambat tuan-tuan, lambat. Jadi tuan-tuan guna glucose ni, pancuh basuh dalam air suam saja terus minum tuan-tuan. Alhamdulillah settle insya-Allah. Banyak testimoni kita, CEO kita sendiri pun dah berjaya turunkan kolesterol badan dia. InsyaAllah hidupnya sihat dan menjana pendapatan luar biasa. Dan yang terakhir, tadi lepas tu N ialah network. Tuan-tuan buat bisnes cepat kaya adalah dengan network. Jangan semang kari tuan-tuan. Tak usah duk semang derah. Jadi kaya nak kena trade internet lah apa trade ni. Tuan-tuan mula-mula jaya, lepas tu hang mengantuk sikit, the loss jahanam. Tuan-tuan. Ada member dah 2 juta, 3 juta dapat. Trade punya trade, dia ingat boleh dapat untung, tiba-tiba dia mengantuk, dia tidur, tengok-tengok dah loss dah. Dia tak dan nak close. Dah jatuh rugi berjuta-juta tuan-tuan. Sekarang baru dia menyesal tak sudah. Hang baru hantau. Jadi tuan-tuan jadi muliakan sekalian, sebab tu tuan-tuan kita kena buat bisnes yang real business dan ada plan. Betul. Marketing ni tuan-tuan. Plan marketing kita cukup terbaik kan. Lepas tu kena buat network. Sebab itulah apa dia pencipta Microsoft nama apa? Bill Gates. Bill Gates tuan-tuan boleh ditanya kepada Tuan kalau tidak tahu mencipta ini Microsoft, Tuan nak buat bisnes apa yang cepat menjadi kaya? Bill Gates jawab, saya akan buat bisnes network. Network ni diakui seluruh dunia. Pantas jadi jutawan. Tuan-tuan jadi cikgu 30 tahun belum tentu jadi jutawan. Jadi peguam, jadi lawyer. Betul. Jadi peguam ni hari-hari berdepan dengan masalah orang tahu. Betul. Hari-hari masalah, hari-hari bertimbun masalah ni. Nak jadi peguam. Jadi doktor tuan-tuan, tak ada masa. Sehari-hari berdepan orang sakit hari-hari. Sebab doktor, tuan-tuan. Rasa macam hebat, tapi hari-hari berdepan orang sakit, lagi-lagi doktor tu pun sakit. Agak nak tidur lena malam. Betul. Ustaz, kami nak bebas macam ustaz juga. Kami ni doktor ustaz, pakar bedah tapi tidur tak lena. Baru balik rumah, telefon satu bas kemalangan. Kan? Doktor kena balik semula. Sebab emergency. Tak pasal tuan-tuan. Tidur tak lena tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ambil peluang ni. Ini jalan pintas untuk bebas kewangan. Betul. Dan kita boleh percaya. Yang paling penting, kita boleh menjayakan orang lain tuan-tuan. InsyaAllah terbaik Bioris. Jadi win untuk anda dan untuk kita semua. Jom bersama di platform Bioris. Tidak ada alasan melainkan ajal sahaja tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kita terus kena majukan diri kita. Tiada alasan, tiada lagi orang kata never give up, never surrender, never stop, membujur lalu, melintang patah. Tiada alasan yang boleh menghalang aku daripada mencapai kejayaan menjadi jutawan, melainkan ajal dan maut saja. Terbaik Ustaz. Okey, jadi terima kasih banyak atas perkongsian daripada kita punya leader yang hebat, coordinator kita Ustaz Sufian ya. Dia punya aura dengan saya sendiri tak duduk senang, panas kerusi saya ni Okay, terima kasih banyak Ustaz. Semoga apa yang Ustaz kongsikan pada kami hari ini dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita seharian. Okey. Jadi
saya nak kongsikan sedikit untuk kita punya program syarikat yang akan berlangsung di Johor Bahru, di Johor, iaitu Road Tour ABJ pada 7 hari bulan 10. Jumpa anda di sana dan dapatkan tiket sekarang. Dan juga sekarang ni kami bagi free V-Cost kepada mereka yang bayar full payment one shot tiket ABJ. Dapat free satu ni. Dan juga sesiapa yang ada bayar ansuran sekarang dan nak penuhkan bayaran tu dalam tempoh sehingga hujung bulan ni akan dapat juga free ini. Jadi itu sahaja podcast kita yang ke-12 pada hari ini. Jumpa lagi di masa akan datang.